Bila dapat tahu je tawaran sambung belajar kat UTM, mula-mula agak terkejut jugalah. Tak pasti nak pergi ke tak, sebab ada masalah kewangan. Tapi saya kuatkan jugalah semangat waktu tu, dan bapak pun kata tak apa. Dia mahu juga keluarkan duit pencen untuk bayar yuran saya. Bila dah lepas minggu orientasi tu, agak mencabar. Saya kena jaga baik-baik duit RM50 dalam beg duit. Makan 2 kali sehari. Saya minta duit kat family pun tak berani, sebab diorang pun susah. Mengenangkan ekonomi keluarga saya waktu tu, paksalah juga berjimat cermat dalam berbelanja. Tapi kadang-kadang ada juga kawan-kawan yang baik hati, bagi rasa sikit makanan, belanja makan. Saya memang simpan je baik duit, tak bawa ke mana-mana, melainkan kecemasan je. Dah mohon banyak tempat untuk beasiswa, tapi tak tahulah kenapa tak dapat. Mungkin rasanya bukan rezeki nak dapat kot. Suatu ketika, saya pernah kehilangan sebuah barangan yang berharga untuk saya. Dengan adanya bantuan kecemasan seperti ini, ia dapat memulihkan keadaan saya. Dengan adanya bantuan yuran pengajian daripada zakat UTM, yuran pengajian saya pada semester ini dapat dilunaskan. Dengan adanya bantuan daripada unit zakat, saya dapat pulang ke kampung. Dengan adanya zakat UTM, saya mampu untuk menghadapi hari-hari sukar saya di sini dengan baik. Saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua pensyarah dan staf UTM mencalon zakat di UTM. Kerana anda, ia telah memudahkan urusan kami. Kami mendoakan kesejahteraan kepada pembayar-pembayar zakat di UTM. Semoga dimurahkan rezeki, diberi kesihatan tubuh badan dan ceria sentiasa bersama keluarga. Semoga jasa bakti kalian dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala hendaknya. Ayuh, dirikan solat dan tunaikan zakat. To have your precious love in my life. Now I know how it feels to finally be at peace inside. I wish that everybody knew how amazing it feels to love you. I wish that everyone could see how your love has set me free. Set me free and make me strong. I pray to God, my heart, soul and body, every single day of my life, with every breath. I solemnly promise to try to live my life for you, oh Allah. You did revive my soul and shone your light into my heart. So pleasing you is now my only goal. Oh, I love you so, I love you so, I love you so. Now I know how it's like to have your precious love in my life. Now I know how it feels to finally be at peace inside. I wish that everybody knew how amazing it feels
feels to love you. I wish that everyone could see how your love has set me free. Now I know how it's like to have your precious love in my life. Now I know how it feels to finally be at peace inside. I wish that everybody knew how amazing it feels to love you. I wish that everyone could see how your love has set me free and make me strong. Bila dapat tahu je tawaran sambung belajar kat UTM, mula-mula agak terkejut jugalah. Tak pasti nak pergi ke tak, sebab ada masalah kewangan. Tapi saya kuatkan jugalah semangat waktu tu, dan bapak pun kata tak apa. Dia mahu juga keluarkan duit pencen untuk bayar yuran saya. Bila dah lepas minggu orientasi tu, agak mencabar. Saya kena jaga baik-baik duit RM50 dalam beg duit. Makan 2 kali sehari. Saya minta duit kat family pun tak berani, sebab diorang pun susah. Mengenangkan ekonomi keluarga saya waktu tu, paksalah juga berjimat cermat dalam berbelanja. Tapi kadang-kadang ada juga kawan-kawan yang baik hati, bagi rasa sikit makanan, belanja makan. Saya memang simpan je baik duit, tak bawa ke mana-mana, melainkan kecemasan je. Dah mohon banyak tempat untuk beasiswa, tapi tak tahulah kenapa tak dapat. Mungkin rasanya bukan rezeki nak dapat kot. Suatu ketika, saya pernah kehilangan sebuah barangan yang berharga untuk saya. Dengan adanya bantuan kecemasan seperti ini, ia dapat memulihkan keadaan saya. Dengan adanya bantuan yuran pengajian daripada Zakat UTM, yuran pengajian saya pada semester ini dapat dilunaskan. Dengan adanya bantuan daripada unit zakat, saya dapat pulang ke kampung. Dengan adanya Zakat UTM, saya mampu untuk menghadapi hari-hari suka saya di sini dengan baik. Saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua pensyarah dan staf UTM mencalon zakat di UTM. Kerana anda, ia telah memudahkan urusan kami. Kami mendoakan kesejahteraan kepada pembayar-pembayar zakat di UTM. Semoga dimurahkan rezeki, diberi kesihatan tubuh badan dan ceria sentiasa bersama keluarga. Semoga jasa bakti kalian dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala hendaknya. Ayuh, dirikan solat dan tunaikan zakat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih kepada sidang penonton, tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat yang dikasihi dan dirahmati Allah kerana setia bersama kami dalam program Minggu Celik Fiqh Wanita Anjuran Pusat Islam UTM dengan kerjasama BAKIS, RPI, RSY dan juga PMI UTM. Baiklah, apa khabar semua tuan-tuan, puan-puan, di mana pun anda berada? Semoga kita semua berada dalam keadaan sihat sejahtera. Sama-sama kita doakan
kesihatan. Semoga mereka yang dalam keadaan sakit diberikan kesembuhan, mereka yang dalam keadaan sempit diberikan kelapangan, mereka yang sedang dalam keadaan susah diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Baiklah tuan-tuan dan puan-puan, walaupun dalam keadaan PKP sekarang ni, FB Masjid Sultan Ismail UTM terus kekal komited sajikan slot-slot pengisian dan kerohanian yang menarik untuk anda seisi keluarga. Baik, jadi topik hari ini yang akan kita bincangkan adalah bicara fik wanita, kekasih gelap, teman tapi mesra atau teman tapi mesra. Baiklah, topik ini akan diulas oleh tetamu jemputan kita pada hari ini. Jadi saya ingin memperkenalkanlah panel istimewa kita pada hari ini yang berbahagia Ustazah Asma binti Harun atau kita lebih kenali dengan Ustazah Asma Harun. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar Ustazah? Sihat? Baik, Alhamdulillah, Subhanallah. Alhamdulillah. Baik. Terima kasih Ustazah Apa kerana khabar Puan? Alhamdulillah saya sihat di sini. Ustazah daripada mana ni? Di negeri mana? Negeri Sembilan, Oh, okey. Senawan Masih Negeri Sembilan. Di sini pejabat saya. Okey. Baiklah Ustazah, terima kasih Ustazah kerana sudi bersama-sama kami dalam meluangkan masa dalam sesi inilah insya-Allah. Jadi nampaknya sebelum kita mulakan kita serahkan program ini kepada Ustazah, sama-samalah kita like dan share program kita pada pagi ini agar lebih ramai lagi yang boleh menonton dan mendapat manfaat daripada perkongsian ini insya-Allah. Jadi tanpa membuang masa, saya terus serahkan program ini kepada yang berbahagia Ustazah untuk mengulas lanjut tentang topik kita pada pagi ini insya-Allah. Dipersilakan Ustazah. Alhamdulillah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Subhanallah. Saya rasa macam elok kat sana. Oh, sebab nak sebelah-sebelah. Dia lagi kena. Kat sini. Ataupun cara nama lighting. Bermana tadi. Share gambar lighting deh. Okey, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Segala pujian bagi Allah pentadbir sekalian alam. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Dan segala wassalatu wassalam, salawat ataupun rahmat, kita mohon rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala buat junjungan agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga para ahli keluarga baginda dan juga para sahabat. Masya-Allah. Dia macam ni. Ni tengok sebelum sebenarnya. Masa baru nak balik nak adjust kedudukan apa semua. Sekejap ya, kita adjust kedudukan Instagram. Okay ya. Okay dah tu. Okay. Alhamdulillah tuan-tuan puan-puan sekalian, bagi memberkati majlis ilmu kita pada pagi yang berkah, membawakan tajuk yang sangat hebat ini, marilah sama-sama kita memulakannya dengan bacaan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin.
iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Amin, amin ya rabbal alamin. Subhanallah, alhamdulillah, tuan-tuan puan-puan sekalian, apa khabar semua? Ada Sheila Zuhaila, ada Aminah Nur Aminah yang FB. Nur Tasnim, ada Abu Qatadah, Masya Allah. Abu Qatadah lagi, okey. Ada Imam Mes, ada Kal Zufran, ini sahabat-sahabat di IG. Ada Zaliha Ahmad, Nadia Zubir, Lim Fazil. Subhanallah, terima kasih semua. Apa khabar? Anda daripada mana? Mira Azman, sihat Alhamdulillah. Semoga sentiasa diberi kesihatan. Amin. Terima kasih doa-doa. Jani, Azilina Wang, 83. Kita sama umur lah, 83. Sahabat, manakala sahabat di Facebook pula, kan kita bacalah sikit. Hanifah, Emma Basir, Nurul Wajihi, Emirianti, Intra Klasik, Rafi'ah, Rozaini, Ida Suhana, Lompiah, Asiyah Ahmad, Rohana Amin. Ramai ni, Suha Erni, Aisyah Ainul Azizah, Atan, Hazlin, Martini, Zulkifli, Hanifah Masli, Emma Basir, Soyani Hassan. Anda daripada mana? Apa khabar semua? Didoakan, kita selalu beramal ya, dengan antara doa pelindung diri dan mohon perlindungan daripada segala kejahatan yang ada dalam maksurat. Ada 2 doa. Dalam maksurat semua doanya indah, tuan-tuan puan-puan sekalian. Antara doa yang jika tak baca maksurat pun saya akan baca. Antaranya adalah yang pertama, Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim. Itu ada hadis Nabi SAW. Kan, Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi, dengan nama Allah yang tidak ada mudarat dengan namanya. Ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama', sesuatu apapun daripada langit ataupun bumi. Wa huwas sami'ul alim, dialah maha mendengar, dia maha mengetahui. Subhanallah. Sesanak berapa orang pendidikan tu, 2 orang. Jadi itu doa yang pertama, tuan-tuan puan-puan sekalian. Bismillahilladzi, dengan nama Allah yang la yadurru ma'asmi, tidak ada mudarat apa-apa pun dengan namanya. Syai'un fil ardi, sesuatu apapun di antara langit dan bumi. Syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim, dialah yang maha mendengar dan maha mengetahui. Pertama. Satu lagi doa dalam al-maksurat yang menjadi amalan saya juga. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahi tammat. Aku mohon perlindungan dengan Allah, bikalimati tammat, dengan kalimahnya yang sempurna, dengan nama Allah yang sempurna, dengan kalimahnya yang sempurna. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Daripada segala kejahatan makhluk. Subhanallah. Daripada segala kejahatan makhluk yang diciptakan oleh Allah. Kejahatan jin, kejahatan manusia yang berniat jahat, iri hati, dengki, ain dan sebagainya. Kejahatan syaitan, iblis, kejahatan nafsu. Nafsu juga adalah makhluk Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita mohon daripada Allah, Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Kemudian kita mohon daripada Allah, A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Subhanallah. Kemudian doa yang seterusnya ada di dalam al-maksurat. Tuan-tuan puan-puan kalau macam confused, maksurat ni apa ni Ustazah? Masya-Allah. Ustazah kena tukar sini balik lah. Lain. Dia punya effect dia. Tu Ustazah tak biasa, tak selesa macam tu. Cuma lain kali, yang ni kena tukar ke sini. Kita boleh tukar sekarang, tak lihat. Supaya kamera tu duduk. Ya, Ustazah biasa ni. Macam ni, okey. Ni lain. Sekejap. Boleh. Ya. Okey, subhanallah. Satu lagi doa tentang puan-puan sekalian. Hadis Nabi SAW dalam Al-Maksurat berkenaan dengan doa kita sedang bimbang, kita sedang takut. Ustazah nak matan hadis tu. Doa kita sedang bimbang, kita sedang takut, kita sedang keresahan, kita dalam bebanan hutang, doa ini ada dalam maksurat.
Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal wa a'udzubika minal ajzi wal kasal wa a'udzubika minal jubni wal bukhl wa a'udzubika min ghalabati daini wa qahri rijal. Subhanallah. Secara umumnya tuan-tuan puan-puan sekalian, kepada siapa yang baru ikuti mungkin tak pernah dengar, kalian boleh saja cari dalam Google Al-Maksurat. Bahkan Play Store pun ada Al-Maksurat, boleh download. Bahkan boleh cari dekat YouTube bacaan Al-Maksurat pagi, bacaan Al-Maksurat petang. Bacaan Al-Maksurat ni bagi yang tak tahu maksurat ni apa, asal perkataan asar ataupun Ustazah nak yang penuh, maksud daripada sumber hadis Nabi yang penuh. Okey. Al-Maksurat ni asal perkataan asal. Al-Maksurat adalah himpunan bacaan-bacaan doa pada waktu pagi dan petang yang datangnya daripada sumber yang pertama Al-Quran, yang kedua daripada hadis Nabi, yang ketiga daripada doa yang disusun oleh ulama. Tapi sebahagian besar daripada Al-Maksurat adalah bacaan daripada Al-Quran dan juga hadis Nabi. Siapa yang membaca Al-Maksurat pagi dan petang, segala yang dia perlukan terhadap keperluan dunia dan keperluan akhirat, keperluan di kubur, insya-Allah akan dipenuhkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tadi yang saya baca tu, Bismillahirrahmanirrahim la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama', yang mana Nabi bersabda barang siapa yang membaca kan doa ini, tidak ada apa-apa mudarat yang akan menimpanya pada hari tersebut apabila dia membaca. Pagi kita mohon perlindungan mudarat daripada Allah daripada pagi sampai petang. Bila petang pula kita baca, sebab tu maksudnya ada pagi dan petang. Bila petang pula kita mohon perlindungan daripada Allah daripada segala yang memudaratkan antara langit dan bumi, daripada waktu petang sehingga pagi besok. Jadi 24 hours kita dalam perlindungan Allah. Kemudian tadi doa yang kedua, a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Boleh cari ya sumber yang tu. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq, iaitu ya Allah, aku mohon perlindungan daripada Allah daripada segala kejahatan makhluk. Subhanallah, yang kita sebutkan. Kemudian ada satu doa yang ini tak penuh sebenarnya. Ini sebenarnya dia ada sumber yang cerita sahabat Nabi duduk kat masjid apa semua tu. Itu masuk Ustazah. Okey, doa yang saya baca tadi, yang ketiga adalah tuan-tuan puan-puan sekalian, ramai orang yang ada penyakit anxiety, kebimbangan yang melampau, depression, stres, kemudian kehilangan harta benda, banjir, COVID-19, hilang kerja, hilang rezeki. Kemudian ada pula yang dalam keadaan sakit kan, duka cita, mudah sentap, hati lemah, semangat mudah lemah, sahabat-sahabat sekalian. Kalau orang tanya saya soalan ni, saya akan kongsi doa ni lah tuan-tuan puan-puan sekalian. Doa lain banyak, bukan kata doa lain tu tak mujarab ke apa. Tapi sebab doa ni mudah nak diamalkan dan ia mencakupi 8 perkara. 8 perkara yang dalam hidup kita sangat takut, kita bimbang. Ini adalah satu doa yang datangnya daripada Nabi SAW. Masya Allah. Doa daripada Nabi SAW yang mana ketika itu Rasulullah SAW melihat ke dalam masjid, lalu dilihat ada seorang sahabat Nabi. Seorang sahabat Nabi berada di ruang solat. Jumpa tak? Seorang sahabat Nabi yang berada di ruang solat. Ada tu. Tak ada ke? Pilih saja di dunia. Ya, seorang sahabat Nabi duduk dalam masjid, lalu Rasul tengok di dalam keadaan berduka cita. Okey. Hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, daripada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu katanya, Rasulullah SAW telah masuk masjid. Rasul masa tu masuk masjid. Tiba-tiba terdapat seorang sahabat bernama Abu Umamah radhiyallahu anhu yang sedang duduk di sana. Beliau bertanya. Siapa bertanya? Nabi Muhammad SAW bertanya. Wahai Abu Umamah, kenapa aku melihat engkau sedang duduk di dalam masjid sedangkan bukan waktu solat? Maksudnya mungkin ketikanya Abu Umamah duduk di masjid bukan pada waktu solat. Kalau waktu solat Rasul tak tanyalah. Kan kalau waktu solat asar, nak solat asar lah tu. Ini maksudnya dia duduk dalam masjid bukan pada waktu kebiasaan solat fardu. Lalu Abu Umamah menjawab,
Ya Rasulullah, duka cita dan hutang menyelubungiku wahai Rasulullah. Umar kata, aku sedang sedih, aku sedang berduka, aku sedang sekian-sekian. Masya Allah. Lalu Rasulullah SAW menjawab, maukah kamu jika kamu membacanya, Allah akan menghilangkan rasa duka citamu dan melesaikan hutangmu. Abu Umamah menjawab, sudah tentu wahai Rasulullah. Lalu baginda pun bersabda, ucapkanlah pada tiba waktu pagi dan petang bacaan ini. Jadi tuan-tuan puan-puan sekalian, kenapa maksud ada bacaan pagi dan petang? Kerana ia bersumberkan kepada hadis-hadis Nabi yang Nabi menyebutkan secara jelas bacaan itu perlu dibaca pada waktu pagi dan petang. Petang bila? Lepas asar, itu petang lah. Kalau lupa nak baca lepas asar, boleh je baca selepas maghrib. Lupa juga lepas maghrib nak tidur baru baca, bacalah. Tapi sebaiknya baca selepas subuh, iaitu pagi. Kemudian baca pula selepas petang. Tuan-tuan, puan-puan sekalian, ketika Nabi menyebutkan, menyarankan untuk kita beramal dengan hadis ini, Nabi berikan kita satu motivasi. Yang mana Nabi sebut, maukah kamu aku ajarkan kepada kamu satu doa. Jika kamu membacanya, Allah akan menghilangkan rasa duka cita. Yang menghilangkan rasa duka citanya adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Dan melansaikan hutangmu. Bayangkan dalam hadis ini Rasulullah menyatakan Allah yang akan melansaikan hutang kita. Jangan pula kita bertanya, macam mana Allah nak lansaikan hutang? Turun duit daripada langit ke? Tiba-tiba ada malaikat hantar duit ke? Tentang bagaimana Allah membantu kita melansaikan hutang. Bila kita sebut doa, doa adalah satu bentuk permainan hamba jika tidak disusuli dengan usaha. Doa-doa duduk kat rumah, goyang kaki, layan TV, layan telefon. Lepas tu kata saya dah doa, nanti Allah lansaikan hutang. Itu adalah satu fitnah. Itu adalah satu permainan hamba, mempermainkan doa. Dan antara ciri-ciri doa dimakbulkan, Allah memberikan kepadanya kekuatan untuk ikhtiar. Allah memberikan dia kekuatan untuk mencari jalan keluar. Allah berikan ilham yang benar untuk dia buat. Alhamdulillah bisnes kali ni jadi sebab dia dah minta pertolongan dengan Allah. Bisnes sebelum ni dia banyak minta pertolongan nasihat manusia je. Kan pergi kursus sana, pergi kursus sini, nampak orang tu berjaya buat juga gini-gini. Dia banyak bertanya dan meminta pandangan dan panduan manusia. Tapi dia tidak mohon pertolongan daripada Allah. Allahu Akbar. Mulalah dia rasa dah belanja puluh ribu, ribu tapi tak jadi. Kenapa orang tu buat jadi, aku tak jadi dan sebagainya. Subhanallah. Maka tuan-tuan puan-puan sekalian, apabila Allah hendak, Allah berkehendak untuk melesaikan hutang kita, Masya Allah, ia boleh datang dalam bentuk yang tidak disangka-sangka, kadang dalam bentuk paksa. Suatu perkara yang orang paksa suruh sekian-sekian. Tuan-tuan, puan-puan sekalian, kalau saya cerita sikit, ini kita belum baca ni doa ni. Tak apalah, saya cerita selepas habis doa. Nabi bertanya, maukah kamu, siapa yang nak cari doa ni, Ustazah ni, sumber mana doa ni? Boleh buka Mufti Wilayah Persekutuan. Mufti Wilayah Persekutuan ada dalam artikel Irsyad Fatwa, 180. Boleh buka Irsyad Al-Hadis, siri ke 180, doa-doa untuk melesaikan hutang. Tekan je doa-doa untuk melesaikan hutang, keluarlah Irsyad Al-Hadis siri ke 180 di bawah Jabatan Mufti Wilayah Persekutuan. Masya Allah. Kalian akan jumpa doa ini daripada sumbernya hadis riwayat Abu Daud. Subhanallah. Jadi Nabi bertanya, wahai Abu Umamah, maukah kamu aku ajarkan kepada kamu satu doa, jika kamu membacanya, Allah akan menghilangkan rasa duka cita. Susah hati, sedih, kecewa tu Allah akan hilangkan. Dan melansaikan hutangmu. Lalu Abu Umamah menjawab, sudah tentu wahai Rasulullah. Maka baginda bersabda, ucapkanlah pada waktu pagi dan petang dengan bacaan ini, doa ini. Doa ini sama-sama kita baca tuan-tuan puan-puan sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal ajzi wal kasal wa a'udzubika minal jubni wal bukhl wa a'udzubika min ghalabati daini wa qahri rijal. Amin ya rabbal alamin. Subhanallah. Dalam doa ini ada 8 permintaan kita terhadap Allah
Dan ke-8 perkara yang kita minta ini adalah sesuatu yang kita sangat perlukan sepanjang hayat, sepanjang hari, sepanjang hayat kita. Dan jika kita dilindungi daripada Allah, dilindungi oleh Allah daripada 8 perkara ini, insya-Allah kita akan mencapai tahap kebahagiaan dan ketenangan dalam hidup di dunia, alam kubur sehingga alam akhirat. Subhanallah. Yang pertama kita mohon dengan Allah, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Ya Allah, sesungguhnya aku mohon perlindungan daripadamu daripada rasa duka cita dan kesedihan. Rasa duka cita dan sedih. Sedih ni tuan-tuan puan-puan sekalian, ia bukan bergantung kepada perkara yang menyedihkan, tapi bergantung kepada hati kita menerima suasana yang menyedihkan tersebut. Ada orang, dia mudah sentak, mudah sedih. Kan perkara kecil-kecil dah sedih, dah murung, dah macam-macam. Ada orang memang berat ujian dia tapi dia maintain, tabah, senyum, cool saja. Maksudnya di sini, kita tidak boleh mengawal perkara sekeliling tuan-tuan puan-puan sekalian. Kita tak boleh nak mengawal. Kita tak boleh kawal orang yang datang tak menyedihkan kita. Kita tak boleh kawal sesuatu itu tidak berlaku sebab saya tak suka benda ni, kalau jadi benda ni saya sedih jadi saya nak kawal. Tak boleh. Kita tak mampu mengawal perkara-perkara di luar diri kita. Yang kita mampu kawal adalah hati kita. Yang perlu diubah adalah hati kita diubah memiliki hati yang lebih kuat menghadapi ujian Allah. Jadi untuk dapat hati yang kuat mesti minta dengan Allah. Masya Allah. Ada yang tanya kalau kita baca maksud saja boleh kan? Boleh. Tapi afdal membaca sebagaimana lafaz Rasulullah SAW. Memang boleh baca terjemahan saja. Dan orang yang uzur, boleh baca doa ni, tak ada masalah. Yang sedang nifas ke, tak ada masalah. Baca saja tuan-tuan, baca pagi, baca petang. Dan untuk makluman, siapa yang bertanya, saya tengok dia yang bertanya, siapa yang uzur, dalam keadaan kotor, boleh saja baca daripada waktu pagi sampailah untuk pagi dan petang. Bacaan dalam maksurat tu semua boleh dibaca walaupun dalam keadaan uzur. Subhanallah. Ya, betul. Ada yang kata kita jangan stres benda yang kita tak mampu kawal. Sebab ada benda yang kita mampu let it go, yang kita tak mampu let it go. Maksudnya kita tak boleh ubah orang tu, kita tak boleh nak suruh suasana sebagaimana yang kita nak, tapi kita boleh ubah diri kita. Yang pertama doa itu memohon 2 perkara, iaitu Allahumma inna a'udzubika minal hammi wal hazan. Ya Allah, aku mohon perlindungan daripadamu daripada rasa sedih dan duka cita yang berlebihan. It's normal tuan-tuan puan, kalau sedih, muka sedih, it's normal. Takkanlah gelak, ha, kau kenapa? Aku tengah sedih ni, ha. Memang tak normal lah tuan-tuan puan sekalian. Duduk gelak-gelak, kan senyum, ni kenapa macam bahagia? Suami meninggal, Masya Allah. Takkan macam tu pula kan? Memang normal lah suami meninggal, anak meninggal, orang-orang yang kita sayang meninggal, kita akan menangis kan. Menangis tak esak-esak. Janganlah kita perlu kata, jangan menangis tak esak-esak, kena redha. Itu fitrah, menangis itu kekuatan. Menangis dengan rasa redha itu kekuatan, lepaskan. Allah ciptakan air mata untuk dikeluarkan. Dan kadang-kadang lepas menangis kita rasa lega, lapang, subhanallah. Tapi beza menangis redha dengan menangis tak redha. Masya Allah. Masa menangis tu kan sebut ya Allah, ya Allah. Jadi Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Ya Allah, aku mohon perlindungan daripada rasa sedih dan duka cita. Wa a'udzubika minal ajzi wal kasal. Ya Allah, aku mohon perlindungan daripada rasa lemah dan juga rasa malas. Lemah semangat, rancangkan main lagi. Beli planner Ustazah Asma lagi tulis. Tapi lemah semangat. Kan, lemah nekat, lemah usaha, dan kasad dan malas. Sebab itu malas ini berdosa tuan-tuan puan-puan sekalian. Adalah akhlak yang mazmumah malas. Jadi sebenarnya tuan-tuan puan, kalau kita fikirlah, kalau kita ni orang yang rajin, memang sebenarnya kita dah berubah dah tahap, tak tahu tahap apa, bombastik lah kita ni. Saya selalu fikir pasal diri saya. Saya selalu kata macam ni, kalaulah saya ni rajin, ibu yang rajin, saya dah hafal banyak hadis, anak-anak pun dah hafal banyak hadis. Maksudnya ada je masa walaupun sibuk untuk okey, hafal minggu ni hadis ni. Saya pun hafal, anak pun hafal, patu tasmid pada hari Jumaat. Habis 1 hadis. Sebulan dapat 4 hadis. Saya selalu fikir, kalau saya rajin, ahli keluarga saya boleh jadi ahli Al-Quran. Yang mana saya pun hafal banyak Al-Quran, anak-anak pun hafal Al-Quran. Kalau saya rajin, saya boleh hasilkan banyak buku. Tapi saya sedar bahawa saya juga diuji dengan malas.
Ada ketikanya malas, tak semangat, ajizi wal kasal, lemah. Lemah semangat, lemah nekat, lemah ni dan juga malas. Itu normal. Saya pun ada penyakit tu. Tetapi dengan kita beramal dengan doa ni, mudah-mudahan kita kurang sifat malas dan juga sifat lemah. Akhirnya Allah menjadikan kita selalu sibuk. Tak sempat nak malas-malas. Bekerja je sana sini. Sebab itu orang yang sebut, Ustazah saya macam tak sempat rehat. Saya kata syukurlah. Syukur puan tak sempat rehat. Sebab yang banyak membunuh jiwa manusia adalah waktu lapang. Ini kalam ulama. Yang paling banyak membunuh manusia, jiwa manusia adalah waktu lapang. Kerana apabila waktu lapang, manusia cenderung untuk mengisi dengan perkara-perkara yang sia-sia. Dah lapar, dah settle, dah semua, tiba-tiba tekanlah Netflix, tengoklah movie. Movie tu sampai 2 jam. 2 jam tu tak buat benda lain, duk tengok. Lepas tu, best lah pula cerita macam ni. Ada tak cerita jenis macam ni lagi? Tekan pula cerita lain. Bayangkan kalau 2 jam tu baca Al-Quran, hampir 2 juzuk dah boleh. Kalau hafal juzuk 30, 2 jam sehari, memang sekejap je habis. Kalau betul kita bukan malas dan kita tak buang masa, tuan-tuan puan-puan sekalian, kita semua ni, termasuk saya dan sahabat-sahabat semua, dah hafal lama dah Yasin dengan lancar. Al-Mulk dengan lancar. Ar-Rahman dengan lancar. Al-Waqiah dengan lancar. Al-Baqarah, panjang sangat Ustazah. Tapi kerana kita ada sifat malas dan juga sifat lemah semangat, buang masa, memang benar kalam ulama yang membunuh jiwa manusia, yang membunuh manusia, umat Islam khususnya adalah masa lapang. Bila masa lapang, kita kalah dengan hawa nafsu. Tapi ada waktu Ustazah pagi sampai malam, saya terkejar-kejar, anak tu ni, saya kata syukur. Dan mungkin itu doa pun juga, supaya tidak tergolong di kalangan orang yang rugi. Sebab firman Allah dalam surah Al-Asr, wal asr, demi masa, innal insana lafi khusr, manusia dalam kerugian, illa allazina amanu, dan kecuali orang-orang yang beriman, wa amilus salihat, dan orang yang beramal soleh. Puan uruskan anak, puan masak, puan lipat kain, jemur kain, puan buat kerja-kerja rumah tu, semua amal soleh puan. Puan buat ikhlas kerana nak dapat redha Allah dan mengharapkan pahala Allah, puan dapat, itu ibadat, itu amal soleh. Jadi orang yang diselamatkan oleh Allah daripada tergolong orang rugi. Sebab Allah bersumpah, wal asr. Ada yang tanya kalau ABC, uzur. Allah bagi cuti, uzur, haid, semua boleh baca. Bacaan ayat Al-Quran dan surat pun boleh baca. Dalam surat ada ayat kursi, boleh. Dalam surat ada 3 kul, boleh. Niat zikir, niat doa. Kalau kita kata, saya niat doa untuk Yasin, Ustazah, boleh tak? Tak boleh. Sebab itu surah yang panjang. Saya niat Al-Mulk untuk doa. Tak boleh, tuan-tuan puan-puan sekalian. Itu adalah ni. Dah siap belum? Ustazah tunggu ni. Dah siap ni? Buka kat sini. Okey. Lepas tu, tuan-tuan puan-puan sekalian, Masya Allah. Bila kita mohon dengan Allah, Allah sebut tu, demi masa, manusia dalam rugi, dalam kecelakaan. Illa, kecuali yang beriman dan beramal soleh. Kemudian yang ketiga, watawassaw bil haq watawassaw bis sabr, yang berpesan kepada kebenaran dan berpesan kepada kesabaran. Okey, tuan-tuan puan-puan sekalian, doa tu kita sambung sikit. Wa a'udzubika minal jubni wal bukh wa a'udzubika min ghalabati daini wa qahri rijal. Dan aku mohon perlindungan ya Allah daripada sifat pengecut dan juga sifat bakhil. Sifat penakut, terlalu bimbang berlebihan, dan sifat bakhil, kedekut. Dan yang ke-7 dan ke-8 kita minta dengan Allah, wa a'udzubika min ghalabati daini wa qahri rijal. Dan ya Allah, aku mohon perlindungan daripadamu ya Allah, daripada kekerasan manusia, kezaliman manusia, penganiayaan manusia, penipuan manusia, pengkhianatan manusia. Wa qahri rijal, wa qahri rijal, kan, wa amin ghalabati daini wa qahri rijal, daripada nak tunjuk lah. Okey, slide ni okey. Okey, bolehlah letak balik kat sini. Kekerasan manusia, kezaliman manusia, wa ghalabati daini wa qahri, dan juga bebanan hutang. Sebab itu insya-Allah tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, mudah-mudahan dengan doa ini 8 perkara kita minta dengan Allah. Yang pertama daripada sedih yang berlebih-lebihan dan juga daripada kedukaan, kemurungan. Ini orang yang sakit macam-macam sekarang ni. Kemudian yang kedua, ketiga, keempat kita mohon daripada sifat lemah dan juga malas. Yang keenam, yang kelima dan keenam kita mohon daripada Allah perlindungan daripada penyakit, pengejut, penakut dan juga kedekut. Ini semua boleh merosakkan kita ni.
kedekut. Orang kedekut, rezeki dia pun sempit. Orang yang pengecut, takut itu, takut ini, terlalu penakut. Nak pergi interview, tak boleh cakap, gemuruh dia terlampau sangat. Takut nak bercakap tentang kebenaran, takut nak mempertahankan hak, takut nak tulis dekat post FB pun takut. Post tu, lepas post tu, takut tengok pula kira berapa orang like, lepas tu tanya pula respon, takut. Kan hidup orang kata nak melangkah takut, nak buat keputusan takut, nak bisnes takut, tak bisnes pun takut. Kan? Macam-macam. Nak buat iklan, takutlah. Jadi ini satu penyakit bisikan syaitan supaya kita tak boleh berubah, kita tak boleh ke depan, kita tak nak baju. Jadi doa ni lengkap tuan-tuan puan-puan sekalian. Mohon perlindungan daripada minal jubni wal bukh, daripada pengecut, penakut dan juga kedekut. Subhanallah. Kemudian doa ini yang ke-7 dan ke-8 kita mohon apa? Ghalabati daini, bebanan hutang, wa qahri rijal dan penganiayaan, kezaliman, fitnah yang dilakukan oleh manusia. Masya Allah. Subhanallah tuan-tuan puan-puan sekalian. Kalau anda tanya Ustazah apa amalan Ustazah sekian-sekian, saya selalu jawab jawapan yang sama. Saya beramal dengan Al-Maqsurah. Ustazah kubra ke sughra? Saya terus terang, saya amal Al-Maqsurah sughra saja. Tapi yang terbaik kubra. Lagi banyaklah bacaannya. Tapi mungkin saya kurang bagus lah dalam bab ini. Saya hafal dan beramal dengan Maqsurah sughra, yang kecil, yang pendek, pagi dan petang. Lepas tu tutup dengan doa yang telah disusun tu. Sebab itu saya selalu baca doa tu. Dan anak-anak kami pun diwajibkan baca pagi dan petang. Lepas dia solat subuh, memang akan baca. Lepas solat asar akan baca. Biasa kami akan baca berjemaah. Akan duduk sama-sama dan baca. Kemudian kami pastikan diri kami dan anak-anak faham apa yang dibaca. Masya Allah, Allahu Akbar. Jadi tuan-tuan puan-puan sekalian, kita tidak tahu kuasa doa, tapi Nabi sebut ad-du'a silahul mu'mini, doa senjata orang mukmin. Jadi senjata ni dia punya peranan sebagai apa? Kenapa Nabi sebut doa senjata? Dia sebagai benteng. Dia sebagai perlindungan. Senjata kita guna untuk apa? Lawan musuh. Musuh kita siapa? Syaitan, hawa nafsu kita. Senjata guna apa? Untuk protect diri kita. So doa adalah protection. Subhanallah. Daripada perkara-perkara yang buruk. Jadi, bila kita baca Al-Maqsurah, banyak sangat doa-doa yang maksur daripada hadis yang sahih. Contohnya yang terakhir, minta maaf lah saya mula mukadimah macam ni terus masuk inti. Dalam Al-Maqsurah ada Sayyidul Istighfar. Ini berdasarkan hadis Nabi SAW, barang siapa yang membaca Sayyidul Istighfar pada waktu pagi, maka jika dia mati meninggal dunia sebelum waktu petang, dia dicatat baginya bakal penghuni syurga. Dan apabila dibaca pula pada waktu petang, lalu dia meninggal antara waktu sehinggalah pagi, meninggal mati waktu tidur ke dan sebagainya, maka dicatat baginya bakal penghuni syurga. Subhanallah. Sayyidul Istighfar, mungkin ramai yang sudah hafal. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu wa abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Subhanallah. Itu Sayyidul Istighfar. Fadilat dia sangat besar. Siapa baca pada waktu pagi dengan penuh rasa mohon ampunlah, dengan rasa daripada hati yang khusyuk, kan faham maksud Allah, apabila dia mati antara waktu pagi hingga waktu petang, kan akan terus dicatat baginya bakal penghuni syurga. Bukan kecil tuan-tuan, bukan bakal dapat anugerah apa-apa. Ini anugerah teristimewa, tertinggi, anugerah ahli syurga. Tuan-tuan sekalian, kat dunia ni ada macam-macam lah ahli. Ahli tapway ada, ahli kowe ada, ahli MW ada, ahli apa lagi, ahli macam-macam ahli lah kan, macam-macam ahli, grup-grup. Tapi sejauh mana kita berusaha untuk menjadi ahli syurga. Jadi Sayyidul Istighfar ni tuan-tuan puan-puan, Nabi sebut siapa yang membacanya pada waktu pagi, jika meninggallah sebelum waktu petang, dicatat baginya bakal penghuni syurga. Kemudian siapa yang membaca pada waktu pagi, pada waktu petang, lalu dia meninggal dalam tempoh sehingga sebelum pagi, sebab itu dia kena pagi dan petang tu, maka dicatat baginya penghuni syurga. Tuan-tuan puan-puan sekalian, kalau orang yang tanya, Ustazah, mudahnya nak jadi ahli syurga, baca tu je. Subhanallah tuan-tuan puan-puan sekalian, siapa yang istiqamah dengan Sayyidul Istighfar, baca pagi, baca petang, insya-Allah dia seseorang yang tidak melakukan maksiat. Dan dia seseorang yang selalu bertaubat. Dan dia seseorang yang tidak melanggar perintah Allah dan tinggalkan larangan Allah.
Sebab Sayyidul Istighfar sendiri ada doa dan ikrar penyataan kita, kelemahan diri kita dan pengakuan terhadap dosa. Sebab itu kita sebutkan Sayyidul Istighfar ini perlu dibaca dengan rasa berdosa, rasa bersalah. Bukannya baca Sayyidul Istighfar pagi siap-siap 10 kali lagi dia baca. Tapi dalam waktu yang sama dia melakukan maksiat. Dia tengok bila dia lucah, dia dedah aurat, dia buat sesuatu yang mungkar. Maka itu menunjukkan Sayyidul Istighfar itu tidak menjadi benteng. Tetapi tuan-tuan puan-puan sekalian, bukan kita kata tunggu jadi baik baru beramal, tak. Beramal immediately. Dengan itu Allah akan bantu kita merasa pahit dengan maksiat. Allah akan bantu kita untuk menghalang kita daripada buat perkara-perkara yang berdosa. Mungkin hasil daripada kita baca Sayyidul Istighfar sebab kita bakal dicatat sebagai penghuni syurga. Maka Allah selamatkan kita, lindungi kita daripada manusia-manusia yang mengajak kepada kejahatan. Orang tu baru je nak ajak membawang, baru je nak ajak menghalia mengunyit kan. Bawang dah habis, cerita tak habis lagi, halia pula dia sambung. Halia dah habis dah kupas, ada lagi tak apa-apa boleh kupas sebab cerita belum habis. Itu yang namanya membawang, menghalia mengunyit tu kan. Tapi Allah halang manusia-manusia ni untuk dekat dengan kita. Sebab kita beramal dengan Sayyidul Istighfar, subhanallah. Maksudnya di sini, kita lemah untuk mengawal diri kita daripada maksiat. Tapi bila kita beramal dengan zikir-zikir seumpama ini, Allah yang mengawal semuanya. Allah halang, manusia baru ingat nak ngumpat dengan kita tentang seorang kawan tu yang dulu kita pun sakit hati. Dia baru je, kau mai sini kejap. Ya, ada apa? Assalamualaikum warahmatullahi. Dia tiba kita bagi salam kan. Dia pun jawab, Waalaikumsalam warahmatullahi. Kenapa awak panggil saya? Tak ada apa-apa. Tiba-tiba tak ada apa-apa, blank. Kan, ingatkan nak cari rakan membawang tadi. Masya Allah, Allahu Akbar. Jadi tuan-tuan puan-puan sekalian, nak sebutnya dalam beberapa ketika keadaan kita tak mampu mengawal tapi Allah mahal mengatur segalanya. Allah ya barik, Allah ya musawwir, Allah ya hakim, Allah ya alim, Allah ya rasyid. Maka kita serahkanlah diri kita kepada Allah. Okey, tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian. Pertamanya tu mukadimah panjang tu. Kan? Tak apa, ada sebab lah tu Allah izinkan tu. Kan? Pertama, saya nak ucapkan jutaan terima kasih kepada UTM, Universiti Teknologi Malaysia. Ini tempat suami saya belajar. Suami saya buat Master Chemical Engineering. Suami saya bukan ustaz. Yang selalu orang panggil ustaz-ustaz tu kan. Dia background adalah Chemical Engineering. Kimia lah, kejutaan kimia. Belajar di UTM Johor. Manakala emak saya pula adalah graduan daripada UTM KL dan UTM Johor. Mak saya bidang fizik. Walaupun orang panggil dia ustazah sebab dia pakai jubah tudung bulat macam ni lah. Orang panggil dia ustazah fizik. Tapi mak saya di UTM juga. Jadi saya sangat rapat lah, dekat lah dengan UTM. Saya tak tahu anjuran ni UTM Johor ke KL ni. Tapi Universiti Teknologi Malaysia lah. Okey. Bagi minggu Cilik Fik Wanita, tema adalah kekasih gelap teman tapi mesra. Tajuk ini tajuk yang panas dan insya-Allah berdasarkan pengalaman saya handle kes kekasih gelap curang. Sama ada kekasih gelap suami ataupun kekasih gelap isteri ataupun kekasih gelap orang yang belum berkahwin. Orang belum berkahwin ada kekasih gelap. Macam mana tak ada kekasih gelap? Okey, kenapa? Okey, subhanallah. Penganjur kita adalah Pusat Islam Universiti Teknologi Malaysia UTM. Terima kasih kepada Puan, iaitu Puan Rahmawatul Husna selaku Monitor Program. Kemudian pihak Masjid Sultan Ismail Universiti Teknologi Malaysia UTM. Ini kerjasama ya. Masjid Sultan Ismail, kemudian semua muslimin-muslimat yang dimati Allah sekalian. Jadi bolehlah kita menyumbang kepada tabung Masjid Sultan Ismail Universiti Teknologi Malaysia. Masya Allah. Tajuknya adalah Kekasih Gelap Teman Tapi Mesra. Mohon terasa ya, siapa yang ada kekasih gelap, teman tapi mesra. Sila sentak. Okey, subhanallah, tuan-tuan kita akan share ni. Siapa yang membawa tuan terasa, menghalia, mengunyit. Okey, mana ni? Okey, tuan-tuan, cuba sekarang kita akan lihat kepada slide yang disediakan. Masya Allah, slide yang disediakan. Perbincangan kita adalah berkenaan dengan kekasih gelap, teman tapi mesra. Siapa yang ada masalah ni, mana depan, mana belakang? Ya? Okey. Ketika saya menjadi perunding rumah tangga, kes curang di tempat kerja sangat tinggi. Kes curang dengan IPA 2 pun tinggi. Bukan nak kata tinggi tapi ada. Kes curang, rakan sekerja. Ialah rakan sekerja sepejabat tadi.
Jadi bagaimana bila saya berhadapan dengan kes begini, teman tapi mesra, contoh macam ni lah kan. Biasa, sekarang PKP tak adalah. Tapi dan PKP sekarang, satu tak ada, kedua PKP sekarang tak dibenarkan makan. Ramai rakan sekerja, perempuan dan lelaki, dia keluar berdua atas dasar pergi minum pagi, pergi makan tengah hari. Makan pula dekat kedai makan, berdepan pula duduk lelaki ni. Bila orang tengok, tu siapa? Rakan sekerja. Bila orang tegur, janganlah fikir bukan-bukan, ini rakan sekerja kot. Kan? Lepas tu saya sendiri pernah tegur di depan mata saya bila ada situasi yang begini. Lepas tu kadang-kadang tu kita tengok bila dah selalu di pejabat, pagi petang di pejabat kan, tuan-tuan puan-puan sekalian dah jadi terlebih mesra, rapat. Duduk kat pantry sama-sama, bergurau senda, kadang gurau pun sampai benda-benda yang lucah, kadang cakap sampai benda-benda dalam kain. Kan, atas dasar dah rasa biasa. Bayangkan ya, 8 jam di pejabat. Dah gurau senda, dah jadi, rasa macam dah adik-beradik. Seolah dia telah merobohkan benteng. Na'udzubillah min zalik. Dan keadaan ini telah membuka ruang-ruangnya dia. Pernah di hadapan saya tengok, contohnya, dia main tepuk tampar. Kan, maksudnya yang perempuan ni tepuk bahu lelaki ni. Kau ni, tepilah sikit aku nak lalu. Contoh kan. Lepas tu saya tu tegur, mana boleh tepuk lelaki? Lepas tu dia jawab, berlapik lah, lagipun aku tak ada nafsu lah kat dia ni. Dia jawab macam tu. Lagipun aku tak ada nafsu lah dekat dia ni, bukan level aku lah dia ni. Jawab macam tu kan. Dia kata lagipun berlapik tak ada nafsu. Saya kata, ya Allah, mungkin puan tak ada nafsu, kamu tak ada nafsu, tapi mana lelaki. Dan nafsu bukan ukuran sesuatu hukum. Bukan kita kata, saya tengok video Richard, relax je Ustazah. Saya tak ada pun sampai buat masturbation ke, onani ke, saya tengok video Richard, tak ada apa-apa. Okey, biasa, jijik, kotor. Jadi saya tengok tu sebab saya nak belajar je. Kadang ada orang jawab macam ni pada saya nak belajar cara-cara untuk suami isteri. Saya kata, tuan, dia ada dua kumpulan. Saya nak okey, untuk kita faham analogi ni. Ada orang yang sehat, kita sehat, kalau sakit sikit, kita akan rasa sakit tu. Kan, kalau kita ada kaki yang sehat, lepas tu kita terpijatlah paku kan. Paku kecil ke duri ke kita akan rasa sebab kaki tu sehat. Signal sakit tu kuat. Tuan-tuan apa-apa, signal sakit tu kuat. Terpijat je, terus dia rasa tu kuat. Tapi kalau kita kecil manis lah, dan kaki tu dah buruk dah pun, dah hilanglah dia rasa. Pijak paku dah masuk dalam pun tak sedap. Jadi hati-hati apabila hati telah mati dan hati telah gelap, bila melihat dosa, dah tak ada diri rasa berdosa, tak rasa bersalah, dah tak ada kesan. Sebab hati terlalu sakit, bila datang penyakit tak rasa sakit. Buat dosa tak rasa berdosa, bukan kata dia kebal. Sebab itu bila kita baca kisah-kisah, sahabat-sahabat Nabi bila buat dosa, dia punya dahsyat tu dan dosa dia orang. Okey, ini satu kisah berlaku di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seorang pemuda yang bernama, saya tak ingat dia, boleh tak tolong cari, yang bila dia terlihat ada aurat tak sengaja, melihat aurat wanita tak sengaja. Apa dia? Okey, dia tersilap, kemudian Rasulullah suruh dia pergi satu tempat, kemudian akhirnya dia meninggal di riba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kisahnya seorang pemuda yang masih muda, umur 17-18. Dia datang kepada Rasulullah, telah masuk Islam kan. Dia kata, Rasulullah, aku ingin khidmat kepadamu, suruh aku lakukan apa saja ya Rasulullah. Apa-apa yang diperintahkan ya Rasulullah, aku akan buat ya Rasulullah. Okey, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan dia untuk buat satu urusan. Namun yang peliknya, selepas beberapa hari dia tak balik-balik. Rasul pun minta sahabat pergi mencari dia. Lepas tu bila sahabat mencari-cari, Sayyidina Umar macam itulah cari. Sahabat-sahabat Nabi pergi cari, rupanya dia ada dalam satu gua di satu sudut ujung kota Mekah macam itulah kan. Ujung kota Madinah, di satu gua yang duduk sedang menangis, tak makan berhari-hari, tak minum berhari-hari, duduk bertaubat apa semua. Lalu sahabat Nabi pun mengempong, maksudnya angkatlah dia, sampailah jumpa Rasulullah, kemudian bertanya, ya Rasulullah, aku telah melakukan dosa. Tahu tak dosa dia apa? Dosa dia dalam perjalanan tu, dia ternampak aurat wanita, bukan sengaja, ternampak. Bukan dia pergi selak rumah orang tu, macam lalu sebuah rumah, lepas tu ternampak aurat wanita tersebut. Bukan dia pergi intai, bukan dia buka telefon, tengok video-video yang
dahsyat, video-video lucu. Tak, ini dia ternampak. Tapi punya rasa berdosa sangat dahsyat sehingga dia bawa diri dia. So dia bawa diri, menyembunyikan diri dan dia rasa bahawasanya dia akan dimurkai oleh Allah, dia akan diazab oleh Allah sebab dia dah tengok aurat wanita dengan tak sengaja tadi. Lalu subhanallah bila dibawakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika sahabat Nabi yang jumpa dia dalam gua tersebut, sahabat dia terus jawab, adakah telah sampai amaran Allah terhadapku? Telah sampai. Dia rasa ketakutan. Soalannya sahabat Nabi yang jumpa, adakah Rasulullah dah tahu apa yang aku buat? Adakah telah sampai wahyu Rasulullah telah memberitahu pada Allah dan Nabi Rasulullah tentang apa yang aku telah buat? Punyalah. Sa'labah, subhanallah. Sahabat Nabi yang bernama Sa'labah. Macam boleh cari kisah tu. Kemudian tuan-tuan puan-puan sekalian, Masya Allah ada berapa lah kisah ini. Kemudian bila Rasulullah bila tahu dosa dia buat, bukan dosa besar, dosa pun tak sengaja melak, tapi betapa orang mukmin ni bila melakukan dosa, dia rasa macam dihempak batu yang besar. Tapi hari ni apa yang berlaku, dia rasa kita terhadap dosa dah hilang. Jadi cerita Sa'labah ni, Masya Allah, bila dibawa kepada usaha keadaannya dah lemah, dah lolat. Sampai peringkat dia dah pun nazak. Maksudnya dia tak makan berapa hari, sekian-sekian, mau ampun dengan dosa yang sebenarnya bukanlah dosa yang besar yang berat. Masya Allah. Kemudian bila berada di atas pangkuan Rasulullah, kepalanya berada di atas riba Rasulullah, Rasulullah lalu bertanya kepadanya, apakah yang engkau mahukan wahai Sa'labah? Lalu dia menjawab, saya lupa apa yang dia minta, dia mengharapkan pengampunan Allah, begitulah. Akhirnya Rasulullah kata, bagi kamu wahai Sa'labah, subhanallah. Apa yang kamu mahu wahai Sa'labah? Ketika Rasulullah mengambil kepalanya, kan Sa'labah letak di atas riba Rasulullah, lalu Rasulullah pun Sa'labah berkata, wahai Rasulullah, kepala yang penuh dosa ini tidak layak untuk berada di ribamu. Kata Sa'labah dengan linangan air mata. Bayangkan, dia bukan buat dosa besar, bukan sengaja, tapi dia rasa sangat berdosa. Lalu Rasulullah pun bertanya, apa yang kamu mahu Sa'labah? Aku mahu keampunan Allah. Apa cita-citamu wahai Sa'labah? Cita-citaku hanya syurga Allah. Tolong doakan ya Rasulullah. Lalu Rasulullah pun menjawab, wahai Sa'labah, aku menjamin kepadamu apa yang kau inginkan. Subhanallah, Allahu Akbar. Bayangkan Rasulullah menjamin baginya apa yang dia inginkan. Tuan-tuan, puan-puan sekalian, dia minta apa? Supaya Allah mengampuni. Dan Allah pilih dia untuk menjadi ahli syurga. Subhanallah. Maka Rasulullah kata, aku menjamin bagimu apa yang kamu mahukan. Ini kelebihan orang yang selalu bertaubat dan dia benar-benar dalam taubatnya. Bukan taubat pada lidah. Astagfirullah, 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 astagfirullah. Tiba-tiba ada orang menyapa. Hei, kau tahu tak cerita Sabah? Astagfirullah, cerita pasal apa? Astagfirullah, dahsyatnya bos. Lagi-lagi, ya Allah, zikir tu. Tapi dia sambung umpat tu, bawang tu. Jadi kadang kita istighfar tapi kita bukan istighfar yang betul-betul. Sa'labah ni akhirnya dia meninggal, dia wafat, dia meninggal dunia di ribaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan diceritakan wallahu alam, cerita yang ni disahkan atau tidak, ketika Rasulullah ingin pergi menziarahi, kan setelah Sa'labah diuruskan, kemudian sahabat-sahabat berada di perkuburan, Masya Allah, kemudian ketika itu Rasulullah nak pergi ke kubur Sa'labah. Bila sahabat-sahabat nampak Rasulullah nak pergi, sahabat-sahabat pun beri jalan kepada Rasulullah untuk Rasulullah lalu untuk ke kubur Sa'labah. Namun Rasulullah berjalan dengan agak susah, macam lalu tempat sempit-sempit. Sahabat nampak laluan tu dah lapang, dilapangkan untuk Rasulullah lalu. Tapi Rasulullah lalu tu macam melalui tempat yang sempit. Faham ya? Kemudian dikatakan bahawasanya Rasulullah mengatakan bahawasanya Sa'labah, betapa ramainya para malaikat turun mengiringi jenazah Sa'labah. Tapi yang nampak hanyalah Rasulullah. Sebab tu Rasulullah walaupun jalan itu dah lapang, tapi Rasulullah jalan dengan agak susah kerana Rasulullah dibuka hijab. Betapa ramainya malaikat turun untuk mengiringi jenazah Sa'labah. Ini kelebihan dan kekuatan, kemuliaan orang yang selalu bertaubat. Bagaimana kita ni yang dah terlalu biasa dengan dosa. Sebab itu, sesetengah daripada kita kalau tengok sesuatu maksiat tak rasa apa-apa. Tengok cerita drama Melayu hari ini dengan watak suami isteri yang bukan suami isteri, tapi melakukan watak suami isteri mesra. Cium tangan, cium pipi, peluk dalam bilik. Kita rasa apa? Sebab itu tuan-tuan, kami bukan nak kata bagus tak, tapi ikhtiar saya sendiri nak jaga hati diri dan anak-anak. Rumah kami ada TV, tapi siaran Astro tak ada, siaran Enjoy tak ada, drama-drama TV lama tak tengok.
pernah juga buka Netflix, mengaku ni pernah juga kan terpengaruh, tapi sekejap lepas tu delete. Kemudian TV tu tinggal YouTube saja dan kita pilih siaran. Dan anak-anak normal je, bukan anak-anak tu jadi anak-anak zaman purba ke, ketinggalan zaman ke, tak ada. Walaupun dia tak kenal arti, dia tak biasa tengok ke apa, sekali-sekala kita pilihlah movie yang bagus untuk dilihat. Hari ini kerana dah terbiasa mata melihat perkara yang mungkar, tak rasa apa-apa, gelak-gelak je. Habis-habis kita marah, turunnya ADK ni, lepas tu tengok lagi. Sedangkan kita tahu itu maksiat. Yang berlakon itu adalah ajnabi. Bukan pasangan suami isteri. Kalau pasangan suami isteri pun berlakon dalam keadaan gitu pun tak dibenarkan. Masya Allah. Nak katanya normalisasi terhadap maksiat telah lama berlaku dalam diri kita, dalam masyarakat kita. Tengok video, tengok cerita, tengok movie sekian-sekian. Normalize tu dah berlaku. Sedangkan mata, apa yang kita lihat akan dihisap oleh Allah. Kita melihat maksiat depan mata. Kita tak mampu nak tegur artis tu, kita tak mampu nak tegur pelakon, kita tak mampu nak tegur pengarang. Yang kita mampu adalah merasa benci terhadap perbuatan tersebut. Lalu kita meninggalkannya dan kita mendoakan, subhanallah. Tapi kita hari ini telah menjadi apa? Telah menjadi penyumbang kepada rating TV. Dan akhirnya mereka dapat pendapatan, mereka dapat anugerah itu ini, mereka mendapat banyak kan rating itu. Jadi wallahualam kita tak tahu besok kita akan dihadapkan ketika di mahsyar untuk menjadi saksi kebaikan ataupun saksi keburukan. Kita akan dibangkitkan di mahsyar kelak sebagai penyumbang kepada kebaikan ataupun penyumbang kepada kemungkaran. Ustazah, saya tengok tu kira penyumbang ke? Wallahualam saya tak berani nak cakap secara total, tetapi setiap kali kita tengok rating akan naik, bayaran TV pun semakin naik, benda tu akan berkaitan. Jadi bagi orang beriman, kita cubalah mengawal diri ni. Kita tak boleh kontrol di luar, kawal diri sendiri. Janganlah pula ustazah ni tegas sangat, itu tak boleh apa yang boleh. Sebenarnya yang boleh lagi banyak, Sebenarnya channel-channel dekat YouTube, cerita-cerita yang bagus banyak, bagi saya banyak. Kadang-kadang cerita Mak Saleh tak ada unsur-unsur seksual, tak ada unsur yang lucak apa semua pun, ada banyak cerita-cerita yang bagus untuk dilihat. Kan boleh tengok tu yang dapat Army Award untuk dapatkan ni boleh. Jadi siapa yang membiasakan hiburan yang maksiat, maka dia sukalah. Siapa yang tak suka, dia akan jumpa hiburan-hiburan yang lain. Subhanallah, Allahu Akbar. Okey, tuan-tuan puan-puan sekalian. Kita dah cerita tadi kisah Sa'labah. Cuma nak kaitannya adalah hari ini bukan masalah kita kebal dosa, tapi sebab kita dah immune. Bukan nak kata immune ke, kita dah di-blend dengan maksiat sampai tak rasa berdosa dengan maksiat. Itu masalah utama kita. Bukan kata, saya tengok perempuan seksi, saya okey, iman saya kuat, tak tergugat. Sahabat-sahabat Nabi, Imam Syafi'i, subhanallah, ternampak saja dah hilang ingatan, bukan hilang ingatan, dah mengganggu hafalan. Kalau kita kata, lemah ni Imam Syafi'i, takkan ternampak aurat perempuan dah lupa dah. Nak katanya betapa dia menjaga mata dia, menjaga telinganya, menjaga dirinya. Bila tersalah je, dia terus bagi efek. Dan efek tu, efek yang dia boleh kesan. Kita ni, na'udzubillah, sebab dah immune, dah terbiasa dengan dosa maksiat. Dengar benda yang haram, tengok benda yang haram, cakap pun kadang na'udzubillah yang haram. Bila berlaku je dosa tu, efek tu tak ketara pada diri sebab dah teruk sangat. Kalau kaki kecil manis tu dah buruk, kita cocok dengan pisau, dia tak rasa, tak ada diri dah. Cocok dengan jarum pun tak rasa. Doktor kata kena potong dah ni. Kalau tak melarat ni, dia akan merosakkan yang lain. Sebab tu hati yang terlalu sakit dah hitam. Kalaulah kertas ni kan, contohnya warna hitam. Mana warna hitam? Tak apalah, bayangkan warna hitam lah. Kalau hati dah hitam kan, lepas tu kita titik pula dengan warna hitam. Nampak lagi tak hitam tu? Tak nampak dah lah. Kan? Dah hitam dah semua, titik-titik hitam tak nampak. Tapi kalau bagi orang yang hatinya bersih, kan seperti warna, maksudnya kertas putih, kalau kertas putih, titik satu terus nampak. Tapi kalau dah hitam semua, titiklah banyak mana. Sebab itu kita takut, hati kita dah hitam, dah gelap, sehingga kan bila buat maksiat tak rasa apa-apa. Masya Allah, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Na'udzubillah min zalik. Ustazah, nak macam mana? Saya rasa saya dah sampai tahap tu lah. Saya tengok maksiat, saya tak rasa apa-apa. Jadi apa yang perlu saya buat? Istighfar. Astaghfirullah, astaghfirullah. Tadi tu Sayyidul Istighfar baca. Mau taubat dengan Allah. Sampailah hati kita ada kembali dia rasa tu. Masya Allah. Okey, tuan-tuan puan-puan sekalian, nanti kita akan
Lama dah tak dapat tengok TV. Mungkin beruk-beruk tu asbab saya. Oh, ada ni. Kabel Android saya dah kena cabut dengan beruk banyak kali. Ni Salsabilah Tahir. Bagus ni. Kabel Android saya dah kena cabut dengan beruk banyak kali. Sekarang saya dah malas nak panggil orang Astro datang betulkan. Lama dah tak tengok TV. Mungkin beruk-beruk tu asbab saya tak tengok TV. Allahu Akbar. Allah, terima kasih beruk. Saya nak cerita ni, Salsabilah Tahir dia share pengalaman dia, itu pengalaman kami juga. Sebenarnya rumah saya tak jauh ni daripada pejabat ni, 5 minit je. Tapi belakang rumah kami adalah bukit, lepas tu hutan sikit dan banyak beruk. Banyak kera, banyak beruk. Dan kami pernah pasang Astro, tapi sama. Asyik Astro tu kena beruk memang selalu kumpul kat atas atap tu kan. Ustazah viral, kok beruk pun kenal, tak tahulah kan. Tapi memang lepas tu, Astro dah lama tak ada ke sebab internet kat luar. Tolong jap. Sebab dia ganggu. Tak ni. Okey. Tak takut sebab ada technician kat luar. Tolong ya, jangan buat lagi. Okey. Sudah. Keras ni. Ini keras ni. Dekat Instagram tak bergerak ni. Okey. Instagram. Ya, tak gerak. Awak tutup terus. Putuslah. Kata buat dulu mobil data. Dah. Memang ada. Okey, tak apa. Lepas tu kan, beruk-beruk ni, tuan-tuan puan-puan sekalian, lepas tu pasal enjoy sekejap. Yelah nak tengok lah juga kan cerita-cerita. Lepas tu beruk kacau juga. Lepas tu akhirnya kita pasang ni je lah. Smart TV. Dia orang buat teknikal ke kat luar tu? Syirah? Tak ada. Tapi orang pun memang tegang. Okey, tuan-tuan puan-puan sekalian, sekarang kita nak pergi kepada kekasih gelap. Masya Allah. Boleh ya kekasih gelap ni? Okey, kena tinggikan ni. Kekasih gelap teman tapi mesra. Okey. Sebenarnya dah masuk dalam tajuk-tajuk kita tadi tu sikit sebenarnya. Okey. Kita akan pergi, tuan-tuan puan-puan sekalian. Overview maksud curang, bentuk curang, media sosial, pejabat, puja-puja curang, hukum-hukum wanita dengan lelaki di WhatsApp, apa hukum cek telefon pasangan, dalam Aisyah mengintip Nabi, apa yang suami perlu buat sekiranya didapat isinya curang, istilah. Mak tak usah ulang balik cerita beruk tu, nak dengar cerita kesian beruk apa salah dia, jangan salahkan dia, hang lah pula. Okey, hang tiba-tiba ada beruk marah ke ni? Kan? Tak ada ni, tak ada line problem, tak dapat ni. Refresh ke? Refresh. Kesian pula, kerah pula Ustazah dekat ni. Okey. Okey. FB kita. FB pun putus. Okey. Okey, subhanallah. Overview pembicaraan kita adalah maksud curang, bentuk curang di media sosial, di pejabat, punca-punca curang, hukum curang, hukum wanita dengan lelaki berwhatsapp, apa hukum cek telefon pasangan, boleh tak cek telefon pasangan? Suami cek telefon isteri, isteri cek telefon suami, senyap-senyap. Kan, buka password dia dan sebagainya. Kemudian dalil Sayyidatina Aisyah mengintip Nabi, apa yang suami perlu buat sekiranya dia dapati isinya curang, dan apa yang isteri perlu buat bila dapati isterinya suaminya curang. Istilah jaga tepi kain orang. Okey. Tuan-tuan puan-puan sekalian, insya-Allah kita tengok dulu maksud curang. Definisi curang. Ini kan teman tapi mesra, kekasih gelap, curang lah ni. Menurut definisi Kamus Dewan, maksud curang ialah tidak jujur, tidak lurus hati, tidak setia kepada pasangan dengan menjalin hubungan cinta dengan orang lain. Okey, ini istilah curang dari sudut Kamus Dewan. Istilah curang dari sudut agama tak ada ke? Dari sudut syarak tak ada ke? Okey, curang dari sudut syarak adalah melakukan satu hubungan yang terlarang dari sudut agama.
Contoh, kalau ada seorang lelaki, dia nak kahwin lagi. Dia dah ada isteri pertama, dia nak kahwin isteri kedua. Dan kadang-kadang macam kita terus cakap suami dia curang, nak kahwin lagi. Kena faham, dalam Islam membenarkan seorang lelaki nikah 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Jadi sekiranya lelaki ini dia nak bernikah dengan perempuan kedua, ketiga, isteri kedua, ketiga, keempat dengan melalui jalan yang syarak, ikut syarak, dan dia tak adalah pergi buat maksiat, pergi dating, cakap yang maksiat dan telefon, maka itu bukan curang lah. Maksudnya dia buat sesuatu perkara itu mengikut syarak. Jadi kalau istilah kita curang lah semuanya, suaminya curang, ada yang lain. Walaupun sekiranya ni start balik. Start balik. Dia enter ni tadi. Okey. Kenapa gelap sangat ya? Kenapa? Ni, predicted lah. Okey. Jadi kena tengok. So dia kena tepis. Okay. Okey. Jadi tuan-tuan puan-puan sekalian, ini dari segi kamus dewan. Tidak jujur, tidak setia dengan pasangan. Bentuk-bentuk curang-curang di media sosial, curang di tempat kerja. Okey, kita tengok punca-punca curang. WhatsApp, Facebook, WeChat, Instagram. Perkahwinan jarak jauh. Ini antara punca curang. Kemudian pendam perasaan. Kemudian tidak berpuas hati dengan pasangan. Gangguan orang ketiga. Hubungan terlarang. Reunion sekolah kenalan lama. Sikap tidak mahu berubah. Ini di antara punca-punca berlakunya curang. Sama ada punca itu datang daripada diri sendiri yang curang. Ataupun pasangan, sikap pasangan yang menyebabkan pasangan ni curang. Faham ya? Maksudnya contoh seorang suami isteri kan, suami isteri. Sama ada curang itu berlaku disebabkan memang perangai isteri itu, perangai buruk dia, berhubungan lelaki lain, mudah jatuh cinta, mudah perasan bila orang puji kan. Macam-macam lah. Lepas tu dia pun buatlah curang. Itu memang perangai buruk dia lah, perangai buruk dia. Memang sebab dia punca dia. Tapi ada juga curang disebabkan pasangan tidak mahu berubah sikap. Kan, tak tunjukkan kasih sayang, tak menghargai, kasar, pukul dan sebagainya. Akhirnya cenderung kepada isteri, kecenderungan pada isteri bila ada lelaki lain pula yang bagi perhatian, kasih sayang, bagi pujian, bagi penghargaan. Suami memang tak bagi lahir-lahir, lahir pun tak ingat. Kau lahirkan ini, aku tak pasal, mak kau lahirkan kau, bukan aku. Tak main kasar. Ada ni orang lelaki cakap-cakap kasar macam ni. Jadi tuan-tuan puan-puan, ini pengalaman saya. Kan, saya dulu perancis rumah tangga Kota Unit. Suami isteri datang ni, maki hamun ni dengan panggilan-panggilan manja tuan-tuan puan-puan sekalian. Terlampau manja sampai dia gunakan binatang-binatang yang manja. Contohnya macam ni lah, suami ni kan panggil isteri. Jadi orang bergaduh. Depan saya bergaduh. Kau setan. Macam tu kan. Manja kan. Kau setan. Kau babi. Ustazah sebut babi. Tak apa, tak ada masalah. Babi tu sebenarnya nama binatang. Babi nama binatang. Ustazah sebutlah khinzir. Khinzir tu lembut sikit. Kalau sebut khinzir tak rasa kebabian tu. Macam itulah. Kan? Kita pun tak tahu kenapa babi jadi mangsa anjing. Sebab mungkin dia adalah najis mu'allazah. Najis berat kan, lepas tu nak kata kotor. Tapi saya kan bila ada suami isteri yang datang maki hamun depan saya tengok biar je dia orang maki hamun dulu. Kau setan, kau tu babi, kau tu anjing, kau tu macam-macam lah keluar. Maki hamun ni, na'udzubillah min zalik. Dan bila maki hamun ni kan, saya pun kata okey tolong tuan-tuan puan-puan. Ada anak-anak kan? Ada. Anak-anak tu anak anjing kan anak babi? Saya tanya. Kasar kan Ustazah pun tanya. Terus duduk orang tu, apa maksud Ustazah? Kenapa cakap macam tu pada anak-anak kami? Saya kata tak, dah puan panggil suami puan anjing, suami puan panggil suami puan babi. Saya pun tak tahu anak anjing, anak babi, macam tu lah kan. Lepas tu kan dia pun senyap, terdiam lah. Saya kata, saya tak tahulah tuan puan ni, depan anak panggil macam ni ke tidak maki hamunnya. Lepas tu kalau perangai lah macam ni kan,
lepas tu masing-masing nak mempertahankan siapa salah siapa betul. Saya rasa dua-dua memang salah. Depan-depan saya jelas dua-dua salah. Dua-dua tak nak berubah, dua-dua memulai akhlak yang buruk sebab kata-kata yang kecil ni keluar daripada hati. Ini kan hadis Nabi, tuan-tuan puan-puan sekalian. Jadi sebenarnya bukanlah saya nak menganjing ataupun membabikan mereka. Saya kata perbuatan tuan-tuan puan-puan panggil pasangan tu hukumnya haram. Suami panggil isteri macam tu pun haram, isteri panggil suami macam tu dengan niat untuk menghina, haram hukumnya. Jadi macam mana lidah kita ni membiasakan menyebut perkataan yang haram, bagaimana nak dapat ketenangan, bagaimana rumah tangga nak ada rahmah dan sebagainya. Saya kata jangan menyesal kalau anak-anak tuan-tuan puan juga memiliki perkataan yang sama, mulut yang sama bagi rambut, dan esok bila tua, tuan-puan pula kena maki. Kedua, tuan-tuan puan-puan sekarang ada masalah rumah tangga, nak bercerai nak apa. Tuan-tuan puan nak ke rumah tangga anak-anak pun jadi macam tu? Tuan-tuan puan tak nak ke berimpian supaya satu hari nanti sampai ke tua, anak-anak boleh tengok anak kahwin bahagia, dapat cucu apa semua? Sebab benda ni pilih kita. Bukan kata ustazah dia tak tahu. Okey. Jadi tuan-tuan puan-puan sekalian, kadang-kadang masalah komunikasi dan makiamu yang tak nak ni antara penyebab kepada berlakunya curang. Saya bukan nak bela orang yang buat curang. Tapi bila kita buat kajian dan kita cuba selesaikan kes, saya kata Encik sekarang mengadukan tentang isteri curang. Tapi Encik kena muhasabah juga. Adakah curang di sini disebabkan daripada kita? Jadi Encik tak boleh minta isteri saja berubah, Encik juga kena berubah. Dan akui kesilapan. Jangan letakkan kes yang sedang berlaku kecurangan isteri ini sebagai punca semata-mata isteri. Dan bila Encik pun sedar ada kesilapan daripada Encik, maka kita akan lebih mudah memaafkan pasangan. Okey, nanti kita akan pergi kepada orang bertanya, Ustazah, kalau isteri sudah curang, sampai peringkat berjumpa, dan mesej sayang-sayang, rindu-rindu, kemudian sampai peringkat berzina contohnya. Ini banyak yang sampai peringkat berzina. Suami dapat tangkap, isteri berzina. Isteri dapat tangkap, suami berzina. Ada bukti depan mata dan sebagainya. Ustazah, apa yang perlu dibuat? Soalan ini sangat bagus. Sebab ramai lelaki yang datang jumpa saya dulu, Ustazah, orang kata saya kena ceraikan isteri saya. Sebab saya dapat tangkap dia berzina, Ustazah, saya dapat video dia, dapat bukti sekian-sekian dia berzina. Dan orang kata, saya kena tunduk. Orang tak kenapa. Itu tak ini, saya kena tunduk. Saya kena tinggi di atas sama level dia, Ustazah. Kau tak kasi kenal. Okey. Tapi ni. Okey. Jadi, tuan-tuan sekalian, dia nampak di sini. Okey, jadi saya sebutkan ini, dia kata Ustazah, seorang kata kalau saya tak ceraikan isteri saya dayus. Kalau saya tak ceraikan isteri saya dayus. Mereka kata saya wajib ceraikan isteri saya. Saya kata begini, dayus ini kalau merujuk kepada hadis Nabi SAW, iaitu suami dan lelaki yang tidak mencium bau syurga, iaitu lelaki yang membenarkan isteri, anak-anaknya dan sebagainya, ataupun anak perempuan dan lelaki melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi adakah Tuan membenarkan? Tak, saya tak benarkan Ustazah. Dan apa yang berlaku bila Tuan dapati isteri sampai melakukan zina dan sebagainya? Saya menghalang, saya melarang, kemudian sekarang saya dalam tempoh menyendiri, saya tak bercakap dan saya merancang untuk berpisah dan sebagainya. Maksudnya Encik bukan suami yang dayus. Dan sekiranya Encik mampu memaafkan dan dengan cara isteri dah bertaubatan nasuha, nampak perubahan pada dirinya, zahir dirinya, mungkin dia sudut solat, dia sudut pakaian yang lebih untuk aurat, kemudian penyesalannya sungguh-sungguh sekian-sekian. Sebab Encik dan suami, jika Encik memilih untuk memaafkan isteri, itu adalah satu sifat akhlak yang mulia. Subhanallah. Allahu Akbar. Memang bukan mudah. Tetapi saya jumpa banyak pasangan, ada pasangan yang mampu memaafkan walaupun dia jumpa suami dia dah berzina ataupun isterinya juga sampai tahap begitu. Memanglah kebanyakannya isteri kalau suami berzina, saya rasa macam
nak kata 70-80% mampu maafkan. Tapi saya jumpa sangat jarang bila suami dapati isteri sampai peringkat itu mampu memaafkan. Biasanya akan ceraikan immediately, cerai talak 3 ke, cerai talak 1 ke dan sebagainya. Bukan saya nak sebut perbandingan perempuan lebih mulia ke tak ni. Mungkin dari sudut sensitiviti beratnya dosa tu lebih berat apabila seorang sebenarnya dua-dua berat. Tak ada ukuran, dua-dua berat. Zina itu haram, dua-duanya tak ada lah. Kalau lelaki berzina dengan sikit, perempuan berzina tak ada. Dua-dua tu itu berat. Cuma kemampuan untuk menerima dan memaafkan demi kerana kuatnya kasih sayang, masih ada cinta dan juga demi menyelamatkan keluarga dan juga anak-anak. Jadi tuan-tuan puan-puan sekalian, yang dayus adalah bila suami tak rasa apa-apa. Dan berlaku tak di zaman ini? Berlaku tuan-tuan puan-puan sekalian. Suami yang dayus berlaku, isteri yang dayus nak sebut pun macam isteri yang dayus, okey kalau sesuai tapi bukan istilah yang dayus ni suami je lah. Hari ni cerita 8 tahun lepas, 8 tahun ke 10 tahun lepas masa saya jadi pengurusi rumah tangga, saya jumpa beberapa kes. Nak kata banyak kan menakutkan pula, tapi nak kata zaman sekarang benda tu jadi biasa. Iaitu dia panggil swing partner. Iaitu dia tukar partner, dia tukar pasangan. Switch ya, tapi dia sebut perkataan swing. Sebab dalam dunia gelap pornografi, dalam dunia gelap, kita kena tahu ada dalam media sosial ni ada namanya dunia gelap. Dunia gelap ini dimasukkan oleh golongan-golongan tertentu saja. Sama juga dengan kita sebut apa tu istilah, bukan istilah, ada satu apps tu. Tumblr ni, kalau siapa yang ada apps Tumblr, memang ada masak, ada belajar, ada semua. Tapi dalam Tumblr tu ada sisi gelap, pornografi, video rusak yang dibuat oleh apa ni? Kita sebut amatur. Amatur ni orang yang tak perlu pun. Tapi sangat terkejut yang post video-video lucah dalam Tumblr ini adalah di kalangan umat Islam Melayu kita, umat Islam Indonesia, Malaysia, dan mereka itu ada suami orang, ada pasangan suami isteri buat hubungan seksual kemudian dia post, dapat bayaran, dapat sekian-sekian. Ada juga yang dilakukan pasangan kekasih. Ada juga dan wajah-wajah orang Melayu kita. Lepas tu di kalangan Melayu, perempuan sama perempuan, bahkan ada bukan hubungan seksual, dia orang bertelanjang bulat. Maksudnya sama surat benar, walaupun bukan dia dalam keadaan body yang cantik, ada yang berisi, ada yang maksudnya macam-macam lah, bukan spesiesnya seksi lah, tak. Macam mana Ustazah tahu? Saya kan bila masuk dalam bidang dakwah ni, di peringkat awal saya full dulu. Dan itu di antara penyebab utama berlakunya kecurangan. Iaitu medium gelap, sisi gelap media sosial ini menyebabkan bila mereka berhubung sesama mereka dalam dunia gelap itu dan bila berjumpa mereka cenderung untuk melakukan zina pada kali pertama berjumpa. Dan ada pula yang mana isterinya upload sekian suami yang buat iklan. Maksudnya suami dia yang jual isteri untuk siapa nak berzina dengan isterinya, dia melancurkan isinya lah, lepas tu dia dapatlah bayaran. Kes-kes saya secara datang pada saya ada. Bukan saya tak pernah jumpa, saya pernah jumpa. Yang dia mengakui dia dijual oleh suami, dia kata sekarang susah. Tapi inilah cara yang percuma. Kalau berniaga kena modal, ada untuk rugi. Tapi yang ni tak ada rugi. Kan? Datang pula ke rumah, berzina dengan isteri, lepas tu dapat bayaran. Jadi itulah untuk kelangsungan hidup katanya tetap haram atas apapun sebab. Lepas tu pasangan suka sama suka. Suka sama suka ni, kes saya kan beberapa kes, kata Ustazah kami buat konsep open marriage. Saya tanya apa maksud open marriage? Kami setia, kami saling mencintai, tapi kami terbuka Ustazah, kami open. Kalau suami saya nak ada hubungan seksual dengan wanita lain, saya okey. Sebab saya tahu dia sayang saya seorang je. Dan bila saya nak buat hubungan seksual dengan lelaki lain pun, suami saya pun okey. Dengan syarat jangan depan dan jangan sampai tahu. Maksud jangan depan mata, tapi kami tahulah privasi kami masing-masing. Kadang-kadang kami switch, dia kata kami swing, istilahnya swing. Kami swing dengan kawan-kawan je. Sebab bila masuk dalam dunia ni, dia akan jumpa. Okey, hujung minggu ni siapa nak swing dengan, jom kita swing dua. Macam tu. Jom. Bahkan saya pernah tengok itu satu screenshot yang jadi tular. Bagaimana
bila seorang ni boleh ke saya nak swing, pasal orang tanya, kau pernah swing ke? Tak pernah. Kalau kau tak pernah, kau tanya dulu isi kau, takut isi kau tak setuju nak main swing ni. Nak swing-swing ni. Maksudnya dia tukar data pasangan suami isteri jumpa di satu tempat. Suami ni main dengan isteri ni main dengan suami. Dia swing pasangan. Dahsyat eh? Ini bukan negara, ini Malaysia. Yang nak sebut sisi gelap ini bila didedahkan kepada saya melalui orang-orang yang berada dalam sisi gelap, lalu dia bertaubat, dia menyesal. Dia kata, Ustazah, sisi gelap ini ramai di kalangan orang muda, ramai di kalangan suami orang, ramai di kalangan isteri orang, dan ramai sangat remaja yang rosak disebabkan adanya dunia gelap media sosial ini. Dan pengakuan ini dilakukan oleh seorang yang berstatus suami orang, ada anak, kemudian kerjaya yang hebat. Kerjaya hebat saya tak sebut. Saya tak nak sebutlah kerjaya apa. Tapi yang buat pengakuan kepada saya ni, kerjaya hebat, contoh hebat apa? Mungkin cikgu, pensyarah, doktor, arkitek masuk saya dengan gaji yang sangat tinggi, kerjaya yang dihormati dalam masyarakat. Dia kata, Ustazah, saya ketagihan zina, maksudnya jumpa pasangan zina, memang buat daripada sekolah menengah sampai dia belajar universiti, sampai dah dia habis, dan dia ingat bila kahwin dia boleh stop zina, langgang pelacur, bahkan dia pernah jadi bapa ayam. Masya Allah, bapa ayam ni umur dah 30-an. Dia kata sekarang saya berusaha untuk meninggalkan dunia gelap. Dan daripada situlah dia dedahkan sebenarnya bagaimana remaja boleh step by step masuk ke dunia gelap tu. Yang mana ibu bapa tak tahu. Kalau ibu bapa dengar ceramah saya sekarang dan kalian boleh tengok ada satu apps namanya Tumblr, kalian akan tekan, kalian akan nampak tapi bila pergi lagi, sebab saya pernah buka dan bukan saya buka akaun, tapi ada pihak-pihak yang ni, dia kata saya boleh tengok macam mana suasana dalam Tumblr ni, dan saya tengok sikit je sangat menjijikkan. Dan memang muka-muka suara bukan orang Indonesia ke orang Malaysia, kita kata macam ni, di dalam ni Ustazah mereka bebas. Mereka nak buka aurat semua, mereka nak buat, mereka bebas. Sebab dia orang tak, dia orang restrict, dia orang jaga macam mana confidential, tak keluar video-video yang macam ni keluar. Jadi upload oleh amatur tadi tu, dan mereka dibayaran dan sebagainya. Sebab itu hari ini kes curang berlaku sangat mudah. Sangat mudah. Kalau 30 tahun lepas, 20 tahun lepas, mungkin kalau nak curang pergilah menyogok dalam apa? Dalam semak, pergilah naik pokok ke, masuk dalam hutan ke, ujung-ujung kampung ke kan. Maksudnya, tapi sekarang curang berlaku di tangan. Ketika suami duduk sebelah, atas katil dalam bilik, isteri curang di sebelah. Duduk WhatsApp, duduk mesej, duduk PM lelaki lain contoh. Ketika isteri sedang tidur, keletihan, menyusukan anak, uruskan rumah tangga, suami pula curang dengan lain. Zina mata, zina perkataan, Nabi sebut zina tu ada zina mata, zina perkataan, zina telinga kan. Sebelum berlakunya zina yang betul-betul. Bercakap yang lucah, kan WhatsApp yang lucah. Awak buat apa? Saya tak buat apa-apa. Habis tu, awak pakai apa? Saya tak pakai apa-apa. Cakap ucap. Boleh nak tengok? Dah tunjuk semua gambar. Saya suka juga berpesan kepada ibu ayah sekalian. Kalau kita tak bagi perhatian yang diperlukan oleh anak-anak, anak-anak akan cari perhatian lain. Hari ini dunia perhatian. Kenapa ramai anak muda gairah untuk buat TikTok? Gairah untuk upload video. Gairah buat itu. Perhatian tuan-tuan puan-puan sekalian. Mereka merasakan orang yang ada perhatian. Populariti adalah orang yang berada di kedudukan yang membahagiakan, seronok. Ramai follow dia sekian-sekian. Tapi sekiranya ibu ayah memberikan perhatian sewajarnya, anak ini membesar dengan tidak memerlukan perhatian netizen. Kan? Ini anak nak bercerita, ni apa kita nak tanya ngarut ni, dah jangan tanya soalan-soalan macam ni. Sekarang. Anak baru nak tunjuk, Umi nak tengok ni, tunjuk tak habis. Ni tak bagi perhatian. Akhirnya jika kita tidak memuji anak kita, ada orang akan memuji. Kalau kita tak menghargai anak kita, pasangan kita, ada orang akan menghargai. Jika kita tidak memenuhi keperluan, ada orang yang akan memenuhi keperluan emosi, perasaannya. Dan ketika itu kalau berlaku keburukan, janganlah kita hanya menyalahkan 100% kepada orang-orang yang melakukan kesilapan. Mesti lihat ke dalam diri kita juga. Subhanallah, Allahu Akbar. Okey, bunyi macam takut kan, memang nak suruh takut, nak suruh bimbang tuan-tuan sekalian.
is real. Benda ni benar-benar berlaku, sedang berlaku, semakin parah berlaku. Apabila ada artis-artis yang membuat video-video muzik, contohnya saya bukan tunjukkan kepada video muzik parah, ke semua video muzik, ataupun dia tak buat video muzik pun, dia buat aktiviti di rumah kan dengan joget-joget, lalu diikuti oleh follower buat TikTok, ikut cara artis tu. Tak kira lah artis penyanyi ke pelakon ke apa ke kan. Akhirnya berlakulah budaya yang hilang sifat manusia semua ni. Tuan puan-puan sekalian. Kenapa? Sebab dia refresh tadi okey. Yang ni tak refresh lagi. Ni tak ada orang dengar ni. Dengar tadi dia macam takut sangkut. Lepas tu, Cik dah nak try tukar. okey. Jadi, solusi ni kan? Tak tahu sebenarnya macam mana. Lelaki dan perempuan yang bukan mahram. Ini yang dibolehkan jika ada keperluan seperti jual beli dan seumpamanya. Tapi hanya untuk urusan itu saja. Contoh kita jual beli dengan lelaki dan jika kandungan mesi antara lelaki dan perempuan yang bukan mahram itu yang perkara mustahak seperti jual beli, maka harus. Tapi perlu disingkatkan setakat mustahak saja. Okey, contoh WhatsApp kan nak membeli belah ke apa, tanya soal jawab ke apa. Tolonglah jaga, janganlah bersoal jawab dengan ustaz pukul 12 malam, 11 malam. Kalau suami saya dah buat syarat lama lah. Kalau ada urusan pun dengan staf lelaki ke ataupun urusan apa-apalah dakwah ke apa, tak boleh waktu malam. Masuk paling lawak pukul 6. Malam jangan, memang suami saya tak izinkan. Bahkan setelah berlaku beberapa insiden, suami saya pun tak izinkan dah saya berkongsi nombor telefon sebab nak jaga fitnah. Jadi nombor telefon saya sangat privacy, staf-staf terdekat, keluarga terdekat saja tahu sebab kadang-kadang ada je unsur-unsur yang tak diingini masuk, kan gangguan dan sebagainya. Jadi dari satu sudut mungkinlah saya rasa macam agak terkongkong. Bukan terkongkong, saya tak pernah rasa terkongkong. Saya rasa suami menjaga saya sebagaimana kewajipan seharusnya seorang suami menjaga seorang isteri. Jadi bila saya ikut, walaupun saya jadi terputus grup WhatsApp dengan kawan-kawan, grup WhatsApp kawan sekolah menengah, grup WhatsApp asrama sekolah menengah, grup WhatsApp Tupperware, grup WhatsApp produk tu produk ni, grup WhatsApp jemaah, grup WhatsApp kawan-kawan sama universiti. Banyaklah dengan jemaah dan sebagainya. Jadi satu sudut sebab bila saya masuk dalam grup yang besar, nombor saya akan bocor. Bila bocor ada masuk-masuk benda yang tak sepatutnya masuk lah kan. Saya terlalu sibuk dan sebagainya. Tapi bila saya taat, saya ikut peraturan yang dibuat oleh suami tu, saya rasa saya lebih tenang. Saya lebih fokus, saya tak terganggu dengan banyak gangguan. Masya Allah. Jadi, kepada kita yang banyak urusan, WhatsApp, berniaga ke apa, kawal lah. Mesti ada kawalan. Kalau kita tak mengawal, situasi tersebut akan mengawal hidup kita, mengawal diri kita. Kalau berurusan dengan lelaki, kalau boleh malam elakkan. Sebab malam ada satu suasana hening, seksual sikit. Walaupun nak jual beli ke apa dah jadi lain macam, tak manis orang kata, tak manis orang perempuan lelaki bercakap tengah malam tak manis. Kan kalaupun okey tuan, esok saya akan balas, mohon maaf, esok secara cepat mungkin contohlah macam tu kan. Jadi dia macam berduaan dalam satu bilik dan kita berduaan dengan lelaki dalam satu WhatsApp. Sebab tak ada orang lain. Dan berhati-hati juga dengan apa? Dengan emoji yang diberikan. Dia punya ialah mesra kan, dia mesra alam kan, mesra makhluk, mesra alam, mesra mesra semualah kan. Jadi bila senyum, bila dia happy dia bagilah emoji mata sepet, ataupun bila dia rasa macam kelakar dia pun buat gelak macam tu. Jadi emoji ni pun sekarang bukan emoji smile saja, macam-macam bentuk emoji sekarang kan, yang budak itu yang macam-macam lah. Jadi kadang melawak dalam WhatsApp ni jadi macam rasa biasa. Depan dia tak adalah melawak, tak adalah sampai gelak macam tu kan. Emoji senyum, mata sepet ke. Tapi sebab dia alam maya, dia rasa kurang malu. Akhirnya berdua dengan ni pun buat emoji macam tu gini-gini. Daripada itu dia akan jadi timbul kemesraan. Timbul rasa dekat. Kebetulan pula yang lelaki nak order barang tu kan, kita jual apa? Jual kerepek kan. Contoh jual kerepek. Yang order lelaki.
Kebetulan dia tengah bergaduh dengan bini dia. Masya Allah. Kita pula akan main lagi kan. Siap telefon. Ya Encik nak berapa kerepek tu? Insya Allah kerepek ni memang sedap. Kan suara tu dilembut-lembutkan. InsyaAllah saya nak try satu. Tak apa Cik, satu pun tak ada masalah. Bukan banyak je saya layan. Satu pun tak apa. Saya akan buat yang terbaik. Encik nak yang mana? Saya sarankan Cik. Okey betul lah tu kan customer service. Tapi ini disebut di dalam Al-Quran. Jangan kamu melunakkan suaramu. Masya Allah. Tiba-tiba Cik tu tak jadi ya. Saya tangguh dululah. Tunggu nanti. Okey Encik. Dah lain lah pula suara kan. Tak jadi. Tak apa Encik. Cik jangan risau. Kalau nak Encik cari saya ya. Saya pembekal gini. Suara orang lelaki tu pun letak. Lembutnya lah perempuan ni. Ya Allah. Dah kahwin belum ni? Hai saya aku hari ni suara macam petir. Jarum syaitan dia masuk kadang-kadang tepat waktu. Tengah orang tu ada masalah, tengah rasa isteri dia tu tak perfect, tiba-tiba dia walaupun tak kenal. Allahu Akbar tuan-tuan puan-puan sekalian. Kadang-kadang kan benda-benda macam ni orang nampak remeh. Orang kata ustazah ni overthinking lah. Janganlah fikir sampai tahap tu. Saya nak kata saya overthinking sebab saya berhadapan dengan real issue dan saya perunding rumah tangga. Bila saya buat kajian, bagaimana curang boleh berlaku. Sebenarnya kadang-kadang sebab punca yang sikit-sikit je. Punca sikit-sikit je. Tetapi dia berbunga jadi parah. Bagaimana boleh berlaku, contoh dia kata ustazah, saya cinta sayang suami saya. Tapi saya juga cintakan kekasih gelap saya. Kekasih gelap awak tu dekat mana? Dekat pejabat ustazah. Kenapa? Apa beza suami awak dan kasih gelap awak? Macam mana ustazah? Saya tak boleh lepas dua-dua. Saya tak boleh lepaskan suami, saya sayang suami, ada anak 2 orang, tapi saya tak boleh lepaskan juga kekasih gelap. Saya kata, ini dia ni depan saya telefon. Lepas tu pejabat dia pula tak jauh daripada pejabat saya masa saya kerja tu, dia kata tolong rahsiakan. Dia kata ustazah, kekasih gelap ni caring ustazah. Suami saya tak ada sifat caring. Dia dua ni ada kelebihan kekurangan masing-masing. Aduh macam pelik kami lah pula. Yang ni dia ada kelebihan ni, suami saya ada kelebihan ni. Jadi saya tak boleh lepaskan dua-dua. Dan kasih gelap saya dia sanggup je jadi kekasih gelap selama-lamanya. Maksudnya buat hubungan rahsia tu kan sampai peringkat zina dan sebagainya. Bagaimana mentaliti umat Islam? Ni umat Islam ni, bukan orang bukan Islam. Sampai dia kata ustazah, kan cinta itu tak boleh dibuang, saya tak boleh paksa sekian-sekian. Saya tunggu cakap puan buat pilihan sekarang. Nak suami ke nak kekasih gelap? Kalau puan pilih suami, puan terus berhenti berhubung haram, terus stop. Kalau puan pilih kekasih gelap, puan berpisah dengan suami, anak-anak, puan tak boleh hidup 2 alam. Tak boleh hidup 2 alam. Puan tak boleh buat begini, tapi kita sebenarnya sarankan berhenti dengan kekasih gelap tu lah, perbuatan zina, haram dan sebagainya. Kan? Suami ni memang dah baik, ada anak-anak dan sebagainya. Jadi dalam hal ini, dia kata ustazah menyakiti hati orang, mengecewakan berdosa. Saya kata tak, ini wajib kecewakan. Wajib sakitkan hati. Sebab buat perkara yang haram, awal-awal lagi telah menyakiti dan mengingkari perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, jadi kadang-kadang mereka ini bila bercakap dari sudut agama, mereka dah tak rasa dah berdosa semua tu sebab mereka dah tempuh dah tu. Benteng-benteng dosa tu. Dia tak rasa apa-apa dah. Cuma kita boleh bagi sesuatu gambaran. Saya kata bayangkan kalau suami puan tahu, bayangkan kalau mak mertua puan tahu, bayangkan satu hari anak puan buat perkara yang sama. Sebab walaupun anak kita tak tahu apa yang kita buat maksiat hari ini, tapi tak mustahil. Kita bukan kata benda ni jadi keturunan, tapi Allah uji nak bagi kesedaran, puan akan menyesal. Puan akan menyesal. Puan mesti tak boleh terima kalau anak ataupun menantu kepada anak lelaki, menantu buat begitu kepada anak lelaki, mesti puan tak boleh terima. Dan benda ini tak boleh diterima dengan akal. Sekian-sekian lama-lama dia kata ustazah saya dah stop terus dah, saya macam minta bina gini. Sebab dia datang pada waktu ada orang ni ada masalah, tiba-tiba dia datang. Kenapa ni dengan wajah awak, kenapa awak ni muka masam je, awak tengah sedih ke? Tak adalah, okey jadi rakan sekerja borak-borak ni kan. Siti, kenapa ni Abang Man tengok Siti sedih je ni? Tak adalah Abang Man, biasalah kadang-kadang masalah rumah tangga. Siti, Abang Man tak boleh tengok muka Siti macam ni. Sebab Siti ibarat matahari yang menyinari kehidupan Abang Man. Bila Siti muram macam ni, macam nak hujan tu, Abang Man pun rasa sedih. Siti, Abang Man memang dilahirkan untuk menyelesaikan semua masalah Siti. Jadi kalaulah Abang Man tak boleh tolong Siti, apa gunanya Abang Man hidup? Sebab tujuan Abang Man ada di sini pun untuk
Siti. Oh, kawan saya Abang Mali kan. Nak katanya, dia punya dia punya ayat-ayat, punchline ayat-ayat tu, puitis apa semua tu, memang sangat dahsyat. Bila melibatkan sesuatu yang haram, syaitan akan memperendahkan. Saya nak sebut, seorang wanita yang meluahkan perasaan kepada lelaki, itu ada permulaan zina. Oh, macam berat sangat Ustazah. Kan itu bunga-bunga zina. Apa tujuan meluahkan perasaan kepada lelaki? Tujuan apa? Nak perhatikan. Kalau nak solution, cari orang yang sewajarnya. Kita boleh ada pilihan counselling, unit counselling, data agama. Kita runding cara, kita ada pilihan melalui mungkin kawan-kawan yang kita hormati, guru-guru ataupun ni. Kalau kita meluahkan kepada pasangan berlawanan jenis, ada kecenderungan simpati, lama-lama jatuh hati. Mula simpati. Ya Allah, kesiannya, tak sangka ya kau macam ni, aku nampak kau tenang jumpa ni, yelah ni. Kau lah wanita paling tabah aku pernah jumpa. Mula simpati dulu, kagum, lepas tu jatuh hati. Ya, kebanyakannya bermula jarum halus syaitan masuk. Saya ni dah lebih masa dah ni. Semangat pula cakap pasal curang ni. Ya. Okey, bolehkah lelaki dan perempuan boleh berwasat? Boleh. Tapi kita kena ingat sabda Nabi SAW. Tiga adalah syaitan. Bersunyi-sunyian ni bukan sekadar dalam bilik, tapi boleh jadi juga bersunyian itu bila berwasap, sunyi-sunyi berdua je dalam tu, tak ada orang tahu tapi Allah melihat, malaikat melihat. Okay, bolehkah cek telefon pasangan? Nabi tak menghukumkan haram, bukan untuk bersangka buruk, kerana untuk berikan ketenangan pada pasangan. Rujuk hadis Aisyah intip Nabi SAW. Okey, ini last, saya akan tutup. Ini tentang kisah Sayyidatina Aisyah pergi intip Rasulullah. Aisyah menceritakan baginda berkata, maukah kalian aku ceritakan sebuah hadis daripada Rasulullah dan juga dariku? Kami menjawab, ya. Aisyah berkata, pada suatu malam ketika giliran Rasulullah SAW di rumahku, setelah baginda menanggalkan pakaiannya, meletakkan selipannya di sisi kaki dan membentangkan pinggir jubahnya di atas katil, baginda lantas berbaring. Setelah beberapa lama kemudian dan barangkali baginda menyangka ku telah tidur, baginda mengambil baju dan selipannya, dibukakannya pintu perlahan dan kemudian ditutupnya kembali perlahan-lahan. Okey, Aisyah rasa ragu-ragu, rasa syak, rasa macam kita sebut apa tu? Okey, bahasa Terengganu suspicious. Orang sebut suspicious. Dia tu rasa macam ragu-ragu lah, rasa syak. Sebab pada suatu malam Rasulullah, ketika giliran Rasulullah dah buka pun pakaian, dah buka selipar, dah baring, tiba-tiba berapa lama Nabi bangun kerana menyangka aku tidur, baginda mengambil baju dan seliparnya, dibukanya pintu perlahan dan kemudian ditutup pintu perlahan. Maksudnya Nabi buka pintu perlahan, kan macam tak nak bagi Aisyah tahu, padahal Aisyah tak tidur lagi. Menyaksikan baginda seperti itu, ku kenakan pula bajuku dan ketutup kepalaku dengan kain. Kemudian aku mengikuti baginda dari belakang hingga sampai ke Baqi. Maksud Aisyah follow Nabi. Aisyah nak siasat, Nabi nak pergi mana ni, sekian-sekian. Aisyah pakai senyap-senyap, Aisyah follow. Ketika sampai di sana, baginda berdiri agak lama. Kemudian baginda mengangkat kedua tangannya 3 kali. Sesudah itu baginda beredar, maka aku pun bergegas pulang. Apabila baginda berjalan cepat, maka aku pun berjalan cepat-cepat. Apabila baginda berlari kecil, aku pun demikian. Ketika baginda sampai, aku pun sudah sampai lebih dahulu dari baginda. Kemudian aku masuk ke dalam rumah dan langsung tidur. Setelah itu baginda masuk dan bertanya, kenapa kamu wahai Aisyah? Ku dengar nafasmu kembang kempis. Ataupun ku dengar nafasmu seperti tercungap-cungap. Ini sangat comel. Pasangan yang sangat comel. Aisyah memang comel. Masya Allah. Tuan-tuan puan faham ceritanya ya. Aisyah cerita pada suatu malam Rasulullah dah buka baju, dah sangkut, dah baring. Tiba beberapa ketika mungkin kerana Rasulullah dah menyangka aku tidur, Rasulullah bangun senyap-senyap, buka pintu senyap-senyap. Kan? Lepas tu tutup pintu senyap-senyap. Jadi Aisyah mula rasa syak. Lepas tu Aisyah pun pakai juga kerudung semua. Aisyah pun follow Nabi. Kemudian sampailah ke Baqi. Aisyah nampak Rasulullah angkat tangan sebanyak 3 kali berdoa. Setelah selesai, Rasulullah pun berjalan. Aisyah pun tak naklah Rasulullah tahu bahawasanya Sayyidatina Aisyah ni follow, intip Rasulullah ni. Aisyah pun bila Rasulullah berlari, Aisyah pun berlari. Rasulullah jalan, Aisyah jalan. Rasulullah jalan. Akhirnya Aisyah sampai dulu ke rumah.
Biasalah nak buat supaya Rasulullah tak perasan, terus masuk dalam selimut mungkin, lepas tu buat-buat tidur. Kemudian Rasulullah ni suami yang bijak kan. Kita pun boleh perasan. Rasulullah pun tanya, wahai Aisyah, kenapa kamu tercungap-cungap? Takkan tidur tercungap-cungap kan? Jadi kantoilah Sayyidatina Aisyah. Rupanya baginda berkata, ceritakan kepadaku, atau kalau tidak Allah yang maha lembut dan maha mengetahui akan menceritakannya kepadaku. Maksudnya Rasulullah kata, cerita padaku apa sebenarnya, kenapa kamu tercungap-cungap ni? Aku menjawab, wahai Rasulullah, demi bapa dan ibuku. Lalu ku ceritakanlah kepada baginda apa yang sebenarnya terjadi. Aisyah follow. Baginda berkata, kalau begitu kamulah kiranya bayangan hitam yang saya lihat di depanku tadi. Saya menjawab, ya benar wahai Rasulullah. Maksud Rasulullah perasan ada bayangan hitam kan. Ada orang jalan-jalan, lepas tu berhenti. Rupanya kamulah Aisyah bayangan hitam tu. Kan. Maka baginda pun mendorong dadaku dengan keras hingga terasa sakit bagiku. Bukanlah sakit sangat macam Rasulullah tekan kot. Kemudian baginda berkata, apakah kamu masih curiga? Allah dan Rasulnya akan berbuat curang kepadamu. Jawabku, setiap apa yang dirahsiakan manusia, pasti Allah mengetahui. Maksud curang di sini bukan maksudnya curang ni. Rasulullah bertanya, apakah kamu masih curiga? Kamu curiga ke Aisyah? Bahawasanya Allah dan Rasulnya aku ni curang kepadamu. Aisyah ni dia ada satu sifat, ialah seorang isteri yang normal. Sebab ni malam giliran, jadi ke Rasul nak pergi jumpa isteri yang lain. Macam itulah kan. Subhanallah, sedang itu malam giliran. Lalu kemudian Rasulullah menceritakan kenapa baginda keluar. Baginda bercerita tadi Jibril datang, tapi kerana ia melihat ada kamu, ia memanggilku perlahan-lahan sehingga tidak terdengar olehmu. Aku menjawab panggilannya tanpa terdengar pula olehmu. Dia tidak masuk ke rumah kerana kamu menanggalkan pakaianmu, dan aku pun mengira bahawa kamu telah tidur. Kerana itu aku tidak membangunkanmu, khawatir engkau akan rasa kesepian. Kan? Rasulullah boleh je cakap, Aisyah, abang nak pergi sana kejap. Contoh kan, Aisyah nak pergi ke ni, Allah perintahkan untuk ke Baqi. Sebab aku tidak mahu engkau rasa kesepian. Akan rasa duduk seorang apa semua. Contoh suami. Jadi Rasulullah ni suami yang sangat prihatin. Dia bukan nak merahsiakan, tapi dia tak nak mengganggu tidur isteri dia. Kadang-kadang ada suami pula bangun pukul 2 pagi kejut isteri. Bangun. Dah kenapa awak? Saya lapar. Goreng telur. Isteri tengah tidur kepenatan ni. Oi, bangun. Kenapa bang? Ada apa? Tu budak dah bocor tu. Tukar pampers dia. Padahal boleh je suami tu tukar sendiri kan. Tolong. Nampak isteri penat ni. Bangun. Anak tu bunyi. Apa sahaja kalau suami terjaga, suami buat susu, tidurkan anak. Rasulullah ni seorang suami yang sangat prihatin. Dia tak nak ganggu tidur isteri ni. Subhanallah. Jibril berkata kepadaku, Allah memerintahkan agar Tuhan datang ke Baqi. Rupanya Jibril datang menyampaikan perintah Allah supaya pergi ke Baqi, tempat perkuburan umat Islam, dan memohon ampunan bagi para penghuninya. Aku berkata, lalu apa yang kau baca sampai di sana wahai Rasulullah? Jibril menjawab, bacalah salam sejahtera bagi penghuni orang-orang mukmin dan muslim, dan semoga Allah memberi rahmat kepada orang-orang yang telah mendahului kami dan orang-orang kemudian, dan kami insya-Allah akan menyusul kalian semula. Itu doa bila kita pergi ziarah Baqi dan juga kubur. Tuan-tuan puan-puan sekalian, antara kesimpulan kita, antara ikhtiar supaya tidak berlaku curang, tidak berlaku kekasih gelap, kita sebagai pasangan perlu membuat, nak kata apa ya, bukan intipan, siasatan ataupun menyelidik sekiranya berlaku keraguan. Kalau normal, kalau ada orang berubah sesuatu keadaan, dia mesti berubah juga. Tiba-tiba telefon, letak bawah bantal, letak dalam sampul bantal. Kalau bawah bantal, dia bayangkan kalau angkat bantal, okey, dah sampul bantal nampak tak ada. Letak sorok-sorok. Kenapa mula sorok-sorok ni? Lepas tu bawa telefon dalam tandas, lepas tu mula ada password. Tuan-tuan, puan-puan, kalau kita dah buat macam tu, macam mana pasangan tak suspicious? Macam mana tak curiga? Lepas tu marah. Kau ni mudah sangka buruk, tahu tak sangka buruk tu? Rujuk Al-Quran, tengok. Apa fikir bukan-bukan ni sekian-sekian? Saya kan kalau orang tanya Ustazah, boleh ke saya cek telefon suami saya tanpa pengetahuan? Niat pun apa? Saya cuma bimbang Ustazah, kotlah ada benda-benda yang tak sepatutnya suami buat. Kalau saya tahu, saya boleh halang. Saya kata kalau betul niat puan begitu, maka ia tidak menjadi satu dosa yang besar. Bukan diharamkan. Dalam cerita ini, kalau kita baca kitab dan disyarahkan tentang kisah ini, dibenarkan pasangan mengintip pasangan.
Itu zaman Rasulullah, Aisyah intip Rasulullah sampai ikut begitu. Zaman sekarang nak intip pasangan bukan follow pergi pejabat. Cukup dengan tengok apa perbualan yang terkandung dalam WhatsApp, terkandung dalam PM, Instagram, DM dan sebagainya. Dari situ sebenarnya boleh dah kita dapati kita bukanan. Ini adalah kaedah saling menjaga pasangan dengan pasangan. Kalau saya sendiri dengan suami wallahualam, tuan-tuan puan-puan saya tak tahu, kita memang tak ada password, kemudian bebas je suami pegang telefon, tengok, check. Kadang suami tegur, ni kenapa jawab macam ni? Ni kan macam mesra sikit, oh minta maaf lah bang. Kadang kita tanya, ni abang mesej ni, kenapa ni? Oh macam tu lah kan. Jadi sebenarnya seronok suami isteri saling bertegur dan saling menjaga. Dan kita pula sangat berhati-hati bila kita tahu suami akan baca, sebab saya punya Facebook suami boleh buka dekat ni, saya punya WhatsApp pun suami buka buat WhatsApp web. Jadi kita nak balas apa-apa, saya rasa itu bukanlah kita kata dikongkong, tapi sebenarnya itulah kebebasan yang sebenar. Bebas apabila kita melakukan sesuatu yang benar dengan rasa tenang, itu bebas yang sebenar. Yang kita rasa terkongkong tu bila kita melakukan kesilapan tu rasa terkongkong. Tapi macam kita lah, kita bertutup aurat, ada orang bukan Islam kata, agama kamu kongkong kamu ya, kena tutup itu, tutup ini, kena ada etika pakaian. Saya kata tak, agama saya membebaskan saya. Maksud kamu, saya pakai begini daripada dulu sampai sekarang, saya bebas daripada apa? Daripada cengkapan dunia fashion. Macam kamu kena tukar ikut pedalan fashion. Saya tak, fashion daripada dulu sampai sekarang. Sebab saya hidup bukannya mengikut pandangan manusia, tapi pandangan Tuhan, pandangan Allah tak pernah berubah. Jadi pandangan manusia saya berubah, kan fashion tu keluarkan tudung ni, jadi saya nampak awak ni. Saya kata tak, saya sebenarnya merdeka. Saya bebas daripada penilaian dan pandangan manusia, pergi kepada penilaian pandangan Allah. Jadi orang yang bagi saya, bila pasangan cek dan kita rasa tenang, saya sebenarnya kita bebas. Dan kita tidur pun lena, kita tahu kita tak buat salah. Tapi bila kita mula nak berahsia itu, berahsia ni, dan kita kata pula, ini kebebasan saya, kamu jangan ambil, ini privasi saya. Ini adalah antara kefahaman yang dimasukkan oleh Barat lah. Kan? Ibu bapa tak boleh kacau privasi anak. Sampai anak tu buat ni pun, itu hak dia. Suami tak boleh kacau privasi isteri, sedangkan isteri tu di bawah tanggungjawab suami. Suami kena cek apa yang isteri buat di media sosial, sebab itu adalah dunia sangat luas berbanding dunia tempat kerja. Isteri pun ada hak untuk cek supaya, bang, saya rasa tak sesuai lah awak buat macam ni. Contoh hari tu kan ada seorang isteri mesej saya. Dia kata, Ustazah, ini adalah poster suami saya. Poster suami saya, suami dia ceramah. Poster suami saya dengan penceramah perempuan duduk rapat dia kata. Lepas tu dia tunjuk contoh. Saya pun nampak lah, okey, suami dia belakang, penceramah perempuan kat depan. Macam menyandar. Memanglah ini gambar crop Ustazah. Tapi saya rasa macam tak kena lah. Apa pandangan Ustazah? Saya terus jawab. Saya kata, Puan, adakah saya cemburu buta? Saya kata tak. Puan nasihatkan suami, bagi pandangan suami, kalau boleh gambar perempuan dan lelaki letak asing. Mungkin buat bulat ke apa ke, letak sebelah-sebelah ke. Tapi bukan duduk depan macam tu. Kalau gambar tu suami isteri, okey. Lepas tu dia kata, terima kasih Ustazah, saya ingatkan saya cemburu buta. Tak. Ini adalah adab dalam membuat poster mengikut syariat, kan, ada sifat malu. Lepas tu dia terus buat, petang saya dapat poster yang berasingan. Suami dia sebelah, perempuan sebelah. Dia kata, dan suami dia pun ucap terima kasih sebab saya bagi pandangan. Lepas tu dan suami dia pun boleh terima. Jadi saya kira saya sendiri pun tuan-tuan puan-puan sekalian dulu pernah jugalah terlepas dekat apa semua. Lepas tu kita dah asing, dan sekarang suami saya minta bila ada ceramah saya gabung dengan lelaki, mesti letak gambar saya berdua dengan suami. Dan alhamdulillah bila buat begitu banyak sangat hikmah. Kita rasa tenang dan sebagainya, tak rasa tak sedap mata memandang dalam poster tu ada kita dengan lelaki. Maksudnya sehingga sekecil itu pun kita kena jaga, pasangan kita kena sentiasa ingatkan kita pun ingatkan pasangan kita. Masya Allah. Jadi tuan-tuan puan-puan sekalian, jawapannya adalah kesimpulannya ringkas sebab hampir 2 jam, sepatutnya 1 jam saja. Dalam bab curang dan sebagainya, kedua-dua pihak kena bekerjasama supaya tidak berlakunya curang dalam rumah tangga, maksiat dalam rumah tangga. Kalaulah kita hanya meletakkan kesalahan pada satu, itu tidak adil. Mesti kita kena cek juga apakah kesilapan dia lakukan. Kalau ada seorang datang, Ustazah, saya dah buat yang terbaik, saya tak ada buat salah silap, saya tak tahu kenapa suami macam ni. Saya kata itu kesilapan puan yang pertama. Puan menafikan sifat seorang manusia mesti ada buat salah.
Puan datang dengan rasa ego yang puan kata puan tak ada buat salah langsung, gini-gini semuanya suami. Nanti puan tak akan nampak jalan penyelesaian. Saat kita diuji, kita duduk bersimpuh di hadapan ilahi, menyerah diri dengan hati, subhanallah ya Allah, aku menzalimi diriku. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Ya Allah, sesungguhnya aku banyak dosa dan mungkin Allah engkau uji dengan kecurangan suamiku. Suamiku ini Allah untuk memberikan kepadaku kesedaran kan untuk aku kembali kepadamu. Orang yang begini tuan-tuan puan-puan sekalian, alhamdulillah jalan penyelesaian cepat datang. Tapi kalau dia rebel, dia duduk salahkan ni saja, walaupun dia kata puan buatlah solat taubat, mungkin ada dosa kita sebab yang boleh mengubah suami kita ni, yang boleh bagi hidayah Allah saja, kita tak mampu. Puan masaklah sedap macam mana, puan lah pergilah kurus balik pakai seksi depan suami. Puan buat macam-macam lah semua kan. Gini-gini kan. Puan ni. Nak hati ni yang pegang Allah. Jadi kita kembali pada Allah, menyerah diri, mengakui kekurangan, dosa-dosa kita. InsyaAllah Allah campak rasa bersalah. Allah buatlah macam mana akhirnya suami ini kembali kepada puan. Jadi sebab itu tuan-tuan puan-puan sekalian, mudah-mudahan perkongsian pada hari ini diberkati Allah. Tuan-tuan puan dapat sesuatu, saya mohon maaf salah dan silap, kekurangan dan sebagainya. Dengan itu kita tangguhkan majlis. Oh ramai, 1,000 lebih. Ingatkan tak ada orang dah kan? Sebab dah nak makan dah ni. Okey, subhanallah. Memang topik menarik curang. InsyaAllah kita akan buat curang curang siri kedua, siri seterusnya. Sebab sebenarnya banyak lagi yang saya nak kongsikan. Masya Allah. Alhamdulillah, terima kasih pada semua. Saya sayang semua kerana Allah, kerana Rasulullah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada penganjuran majlis ini. Mari kita support UTM ada kaunter bayar zakat melalui potongan gaji. Jadi kita boleh potongan gaji bayar zakat kepada pihak UTM. Ada link tu, Masya Allah, boleh WhatsApp zakat sekarang, boleh online je, tak payah nak pergi kan, nanti dia orang tolong kirakan. Alhamdulillah, ni bagus sangat. Zakat maksudnya penyucian, siapa yang bayar zakat dia bersihkan harta dia. Dan zakat juga membawa masuk pergandaan. Siapa yang bayar zakat, Allah akan gandakan rezeki dia. Macam-macam fadilat zakat. Zakat pun kita tahu wajib. Siapa yang rasa tak bayar zakat lagi tahun lepas, ni tekan terus nombor telefon ni. Zakat UTM ni, subhanallah, tekan terus. Lepas tu boleh berhubung, cakaplah komitmen kita sekian-sekian. Lepas tu nanti dia orang tolong kira kemudian berapa zakat tu. Subhanallah, alhamdulillah. Terima kasih kepada semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustazah Asmah Harun. Alhamdulillah, terima kasih di atas perkongsian yang diberikan. Perkongsian yang sangat informatif dan bermanfaat lah untuk kita semua amalkan dalam kehidupan. Untuk kita amalkan dalam urusan muamalah dalam kehidupan. Jadi sama-sama kita tonjolkan akhlak yang baik, hargai diri sendiri dan keluarga dengan jaga nama baik diri dan keluarga juga. Jadi terima kasih Ustazah, terima kasih di atas pencerahan yang diberikan. Nampaknya siri bicara fake untuk hari ketiga ni telah pun sampai ke hujungnya. Jadi jangan lupa bersama-sama lagi dengan kami esok pada jam 10 pagi dengan topik harta pusaka atau harta pencarian bersama Puan Roslina Sabiah, iaitu perunding keluarga dan harta pusaka. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, ajak rakan-rakan semua like dan share, like dan follow FB Masjid Sultan Ismail untuk kita sama-sama tonton dan tuntut ilmu dengan program-program yang disediakan di dalam FB kami, insya-Allah. Jadi terima kasih kepada semua penonton yang menonton program kita pagi ini. Teruskan menuntut ilmu dan sama-sama kita beramal dengan ilmu yang kita ada. Al-ilmu bila amal kasyajar bila tamar, kan. Jadi dengan adanya ilmu inilah yang akan memandu kita untuk melakukan kebaikan dan kita akan buat perkara-perkara yang baik sahaja. Jadi terima kasih Ustazah atas perkongsian hari ini ya. Terima kasih banyak. Jadi terima kasih semua. Semoga kita berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.